Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi pada hari ini. Alhamdulillah. Thank you Fadil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dengar suara saya tak? Ada dengar suara saya ke tidak? Saya perlukan feedback. Ada dengar suara saya tak? Ah, Alhamdulillah hari ini ada orang hadiahkan saya mic lah. Ada salah satu peminat yang sentiasa follow saya dekat cerita 41, 42, 43 ni. Alhamdulillah dia hadiahkan saya mic. Alhamdulillah. Okay. Mana saya nak letak pun saya tak tahu. First time guna benda lah ni. Dah macam orang kata dah apa, dah macam ustaz pula kan. Nak buat ceramah-ceramah ni kan. Assalamualaikum. Okey. Okey, macam mana? Ada dengar tak suara saya? Ada dengar tak? Mic kasih rapat bang. Ada dengar tak suara saya? Mic baru padu long. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Ada orang bagi tu. Saya pakai lah. Dengar tak suara saya? Rezeki abang tu. Alhamdulillah. Salam. Okey, sebelum kita nak mulakan apa-apa, sebelum kita nak mulakan cerita ke pada hari ini, Alhamdulillah. Hari ini topik kita pada hari ini adalah perkongsian di mana saya menguruskan satu jenazah yang boleh dikatakan hardcore juga, Alhamdulillah. Okey, boleh dikatakan hardcore lah orang kata. Salah seorang pengamal ilmu minyak pengasih dan juga dia menyimpan minyak dagu. Okey. Jadi sebelum sebelum saya mulakan saya punya cerita ni dalam 5 minit lagi, saya mohon dalam 5 ke 6 minit lagi kita share bagi dulu, share dulu. Lagi satu lagi satu saya perlukan feedback daripada sahabat-sahabat dalam ni. Macam mana? Ada yang kenal saya, ada yang kenal pula. Ada yang dengar tak suara saya? Ada yang dengar tak suara saya tu maknanya suara saya tu jelas ke ataupun macam sebelum ni? Kalau macam sebelum ni je saya tak payah guna lah kot benda ni. Tapi itulah ada hamba Allah ni, dia ni dia bagi saya mikrofon ni. Dia kata, Assalamualaikum bang, saya ni peminat abang yang selalu dengar cerita abang ni. Alhamdulillah bang, dalam masa yang sama tu saya ada nak bagi abang earphone. Jadi saya pun mikrofon untuk handphone. Jadi saya kata Alhamdulillah, terima kasih kan. Jadi bila dah hari ni barang tu sampai. Semalam dia post, hari ni sampai. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat tu. Dia minta nama dia tu jangan disebut lah. Dia kata dia ikhlas nak bantu saya. Okey, suara clear bos. Alhamdulillah. Dengar dan jelas. Terima kasih. Mic jelas, clear, cun, kenal dan dengar. Okey, Alhamdulillah. Kalau dengar tu saya syukur. Alhamdulillah. Yang mana tak dengar tu saya pun tak boleh nak buat apa lah. Kena kuat sikit lah kot suara tu kan. Jadi saya minta tolong share dulu. Kita ada berbaki 5 minit lagi. Nanti saya akan start cerita tu. Alhamdulillah. Syukur pada Allah semua kita dapat jumpa lagi. Minta share lagi tolong share, bantu saya untuk share. Saya bantu kawan-kawan saya dalam ni untuk berkongsikan cerita. Anda semua ni bantu saya untuk share benda ni bagi dia panjang. Okey. Okey, tolong. Sekejap ya. Sekejap saya nak kepit ni.
Macam ustaz dah. Alhamdulillah. Okey, macam mana dengar ke suara saya? Dengar Hari ni ada uruskan jenazah. Ya, hari ni. Semalam lepas saya live dalam pukul 4 tu dapat panggilan ada menguruskan jenazah. Lepas tu hari ni juga dalam pukul 2 lebih tu menguruskan lagi satu jenazah, di mana jenazah tu adalah sahabat kawan ayanda, sahabat kawan saya yang lebih kurang dekat 4 tahun tak dapat jumpa. Alhamdulillah hari ni kita jumpa. Aiman Jet, salam bang, salam. Okey, lepas tu makin upgrade. Bukan makin upgrade sebab hari ni ada orang hadiahkan saya, jadi saya pakailah. Apa nama tu? Saya ingin mengucapkan selamat datang dan juga selamat mendengar kepada sahabat-sahabat yang berada di Pulapol Bukit Beruntung tak saya. Pulapol Rawang ke Pulapol Bukit Sentosa lah. Aiman Jeb, terima kasih Aiman atas perkongsian tersebut kepada sahabat-sahabat dan juga pegawai-pegawai polis di sana. Harap dengan perkongsian saya ni dapatlah disebarkan kepada pelatih-pelatih di sana adalah untuk untuk memupuk dan juga memberi semangat kepada pelatih-pelatih polis di sana agar mereka sentiasa sentiasa bersedia dan sentiasa berani. Sebab apa? Menjadi seorang polis ni dia akan berhadapan dengan pelbagai-bagai rintangan dan pelbagai-bagai kes yang diorang akan jumpa. Sama ada tempat tu tempat pembunuhan ke, tempat apa, mana tahu kena pergi jalankan siasatan tu seorang ke, berdua ke. Jadi sekurang-kurangnya ada ilmu yang pernah disampaikan ni, setidak-tidak pun dapatlah the flashback balik otak dia. Oh, dulu aku pernah dengar cerita ni. Okey, setidak-tidaknya dia ada rasa keberanian tu. Okey. Malam ni saya nak dengar cerita hantu pakcik lagi. Aduh. Mic bagus, jelas kami dengar. Thank you. Siapa yang bagi? Ada sahabat-sahabat saya yang bagi. Alhamdulillah. Lepas tu ada lagi seorang nak bagi saya stand yang sekali dengan ring tali yang kita boleh selfie tu. Tapi alhamdulillah lah. Terima kasih. Dah start ke? Okey, saya boleh saya start ke malam ni? Boleh saya start sekarang ke ataupun macam mana tu? Pelatih-pelatih pada malam ni pakai tak pergi tandas lah. Background sound ada, sabar sekejap lagi saya akan buka background tu. Ya betul, bagi siapa yang menderma, yang memberikan saya mic ni, alhamdulillah dengan setiap hari saya berkongsikan, saya akan gunakan mic ni dengan sebaik mungkin dan secara tidak-tidaknya rezeki tu ada pahala tu mengalir kepada sahabat-sahabat jugalah. Dan juga yang mana sahabat-sahabat saya yang mana share ni diibaratkan kita ni menyampaikan ilmu juga walaupun dengan menggunakan teknologi yang canggih ni kan. Okey. Rasanya saya dah boleh mula. Kawasan tempat saya hari ni cuaca dia agak mendung. Tadi ada guru-guru berdentum-berdentam. Tak tahulah tempat sahabat-sahabat saya macam mana. Adakah tempat kalian okey ke, hujan ke, tenang ke, apa ke? Okey. Naik view 2K baru start bang. Okey, insyaAllah. Saya minta tolong naikkan lagi saya punya view tu. Minta tolong Cun Abang P. Tolong share. Ini malam ni kita akan ceritakan benda ni yang pada saya benda ni dia agak ekstrim dan juga benda ni juga yang menghantui hidup saya. Agak sehingga benda ni menyebabkan saya kena pergi berubat lah. Saya kena pergi berubat dan juga siapa lagi kalau tak kawan baik saya, Din. Dalam cerita ni Din ada. Dalam cerita ni boleh dikatakan kesilapan ni banyak pada Din. Okay. Manjung alhamdulillah cuaca. Okey, alhamdulillah dah 2000 dah. Dah 2000 jadi saya boleh lah saya boleh lah sambung cerita ni Saya buka background muzik dulu.
Okey, dengar ke background muzik je? Ajo Sopi ya saya. Burger kita tak sampai-sampai. Okey, boleh saya mulakan Sekejap sekejap. Saya menggunakan background yang sama sebelum-sebelum ni supaya dia sampai. Okey, saya boleh mulakan sekarang sebab bila saya mulakan saya akan slide saya punya saya punya komen ni supaya saya tak nak baca. Sebelum tu kita spam dua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat saya yang berada di dalam Facebook ni dan juga buat netizen-netizen yang mana baru join, alhamdulillah. Yang mana baru masuk, selamat datang. Yang mana menanti dan menunggu saya daripada pukul 11, 10.30. Okey, saya pun dah masuk dah pukul 11.30. Jadi terima kasih. Banyak juga yang PM saya, ada live tak. Sebenarnya live ni saya akan cuba buat pada hari-hari. Cuma sekiranya kalau ada kes, ada kematian, saya tak dapatlah uruskan. Saya tak dapatlah nak live Cuma apa orang kata, kalau masa terluang tu insya-Allah saya akan perkongsikan. Jadi saya mengambil masa lebih kurang 1.5 ke 2 jam dalam penceritaan saya ni. Dan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya. Ada yang download part 1, part 2 ni sehingga menjadikan dia satu file raw untuk diperkongsikan bersama-sama. Jadi alhamdulillah, dan ada juga yang berkongsikan kepada grup-grup yang lain. Bukanlah niat saya ni untuk mengejar kepada view ke ataupun like ke, tidak. Saya lebih pada menceritakan pengalaman-pengalaman saya kan. Dalam masa yang sama, dalam pengalaman saya tu ada beberapa pengajaran-pengajaran yang diselitkan supaya kita ni sentiasa hidup dalam keadaan orang kata apa, dalam kita ni hidup dalam sunnah dan juga dalam rahmat Allah, supaya kita ni tidak tergelincir daripada landasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah pada malam ni saya nak berkongsikan satu kisah. Sebenarnya kisah ni lebih kepada kisah misteri. Orang kata cerita hantu lah, senang kata kan. Tapi sebenarnya ini adalah satu pengurusan jenazah, di mana pengurusan tersebut saya uruskan bersama sahabat saya Din. Ada yang bertanya dengan saya, Pak Munawir, kenapa Pak Munawir buat berdua bertiga je? Okey, saya ada 1-2 soalan dan cuba kalian fikir sendiri. Dalam pengurusan jenazah ni ada tak kita telefon kawan-kawan kita, jom temankan aku hantar satu jenazah ni pergi sini, pergi situ. Dalam 10 orang kita call, ada tak 10 orang tu ikut kita? Kita kena ambil orang kata apa, kita kena ambil satu sangka baik lah. Mungkin diorang tak ada masa ataupun mungkin diorang belum bersedia. Jadi sebaik-baiknya biarlah saya pergi dengan orang yang ada experience supaya tak pening kepala saya. Untuk menguruskan jenazah ni tak perlu ramai pun sebenarnya. Kalau nak mandikan jenazah pun dalam 2-3 orang je. Melainkan kalau body tu besar. Okey, kalau ada family yang nak tumpang, yang nak mandikan sama sekali tu, alhamdulillah. Jadi untuk menguruskan nak hantar jenazah tu pun tak perlu ramai, sebab van pun boleh letak 2 orang je. 2 ke 3 orang. Alhamdulillah.
Jadi yang lain-lain tu pun tak boleh buat apa juga. Jadi orang kata apa, sebaik-baiknya baik saya berurusan dengan dia, dengan sahabat saya. Untuk pengurusan jenazah ni sebenarnya ada beberapa orang yang ikut saya. Jadi yang ikut-ikut saya ni ada yang ikut tak ada pengalaman. Maksud saya tu sepanjang saya bawa diorang ni tak ada benda misteri yang berlaku. Cuma ada beberapa orang yang banyak berlaku misteri. Terutama sekali Din. Din dengan saya ni adalah sahabat saya yang boleh dikatakan rapat daripada sekolah menengah lagi. Satu geng main motor apa semua. Jadi kita orang ni pun antara orang yang sahabat berbaik kan. Okay. Mempunyai minat yang sama, mempunyai nakal yang sama semua. Alhamdulillah. Okey, malam ni saya nak berkongsikan satu pengalaman saya menguruskan satu jenazah. Ini adalah satu jenazah yang tidak dirancang, orang panggil. Tidak dirancang. Satu jenazah yang tidak dirancang. Okey. Sebetulnya seawalnya saya didapati pengurusan ni diuruskan oleh satu orang lain. Satu tim yang lain. Tapi bila tim tu dapat tahu, terus cancel, tak nak join, tak nak uruskan, tak tahulah kenapa kan. Sama ada dia kenal atau tidak, wallahualam. Jadi saya dengan dia lah yang ambil kerja tu. Saya benda ni, hal ni berlaku dekat mana? Okey, berlaku dekat Kuala Lumpur juga. Okey, berlaku di Kuala Lumpur. Kejadian ni berlaku di Gombak. Okey, berlaku di Gombak. Jalan nak pergi ke Sungai Puyu, Sungai Pusu. Kawasan tu boleh pergi ke UIA dan jalan tu juga boleh pergi ke Kaki Genting. Jalan tu juga kita akan bertemu dengan Memalan. Jalan tu juga kita akan Memalan ke? Tak ingat lah. Jalan tu juga akan bertemu Balai Polis Gombak lama. Okey. Kisah yang saya nak sampaikan ni adalah salah seorang kisah orang tua yang orang panggil dia. Dia bukan orang tua sangat lah. Dia kurungan umur dalam 45 macam tu. Tak tua pun tapi muka nampak tua. Okey. Dalam cerita ni yang ada 3 orang saja. Saya, Din dengan Pakcik Din. Okey, kali ni bersemangat kita orang bercerita sebab apa? Apa orang panggil tu, sebab cerita ni sebenarnya dia lebih kepada cerita misteri. Horror juga cerita ni. Tapi adalah beberapa pengajaran dan pengisian di situ. Seperti biasa, Din hubungi saya. Sebenarnya yang hubungi itu, diorang hubungi Pakcik Din. Tapi Pakcik Din telefon Din, Din hubungi saya lah. Okey, bila dia hubungi saya, katanya bro ada kat mana? Macam biasalah, ayat pertama dia, bro ada kat mana? Cakap, kebetulan pula masa tu saya ada dekat Shah Alam. Dekat Shah Alam, kenapa ya? Ni ada satu jenazah nak diuruskan, tetapi jenazah ni tak mati lagi. Dia tengah nazak. Lepas tu macam mana? Itulah katanya anak-anak dia minta tolong kita uruskan. Lepas tu sebelum ni ada satu tim lain nak uruskan. Tapi lepas pada setengah jam tu, tim tu telefon bagi tahu dia tak dapat uruskan sebab ada hal-hal yang tak dapat dielakkan. Jadi anak dia pun telefon lah pakcik aku tu dia dapat job ni, jadi call kita lah pergi. Jadi saya pun dekat dengan Din. Okey, alhamdulillah lah, jom kita pergi kan. Tapi aku lambat sikit lah dekat dengan Din kan. Sebab apa, aku ni daripada Shah Alam, aku nak kena balik dulu. Lepas tu dia dekat dengan saya, tak apalah kalau kau daripada Shah Alam, kau keluar rumah aku je, senang kan. Daripada Shah Alam tu dekat, nak masuk ke TTDI apa semua Damansara kan. Jadi saya fikir-fikir, okey lah, kalau macam tu, okey lah, saya tu pergi rumah Din lah, senang kan. Din telefon saya ketika itu dah sekitar jam pukul 4.30 petang. Kenapa 4.30 petang? Sebab masa tu saya baru lepas, apa yang saya tahu, masa tu saya ada jumpa beberapa partner dalam buat kerja lah. Dan dalam perbincangan tu memang pukul 4.30 tu memang dah habis lah. 4.30 tu memang dah habis. Lepas pukul 4.30 tu lah saya dapat call daripada Din tu. Sekitar hari tu lah 4.30 ke 4.40 macam tu lah. Tapi saya dapat call lah daripada dia untuk dengar apa dia kata ada job lah. Saya pun lepas dah dapat tu, saya minum sekejap, terus saya bergegas pergi ke tempat Din, ke tempat kat rumah dia kat Damansara tu.
Bila sampai di Damansara tu, saya jumpa dengan Din. Dia cakap, Din, tumpah bilik air aku nak mandi kan. Tak sedap lah badan kan, berlengas macam ni kan. So, dia kata, okey lah. Lagi satu, apa orang kata, saya pun pinjam lah pakaian dia kan. Din ni saiz dia besar saya je. Sama-sama besar je. Cuma, ketika itu tu badan saya dengan dia sama je. Lebih kurang je. Berat dalam 78, 80 je tu kan. Okey, tadi sampai di rumah Din tu, lepas saya dah mandi tu, saya nampak dia tengah potong kain kapan. Saya kata dengan dia, buat apa potong kain kapan? Pakcik kata, bawa lebih sikit. Takut apa-apa sebab, apa nama tu, dekat pakcik kain kapan habis. Jadi dia tengah potong lah kain kapan tu. Okey, lepas dah potong apa semua, dah settle ni, kita orang pun pergilah sementara bukan, lepas dah potong-potong tu kita tunggu pakcik dia datang. Pakcik dia pick up kita orang lah. Kali ni dia datang dengan van yang lain. Van tu boleh duduk 3 orang kat depan. Van Toyota Hiace juga. Van tu katanya van pakcik dia ni ada dekat bengkel. Tak tahu jam panas ke apa kan. Okey, sebelum saya terlupa, benda ni berlaku dia ada dekat lebih kurang kat 5 tahun dah. Mungkin dah kat 5 tahun. Lebih kurang tahun 2015 itulah, 15. Okey, jadi lepas pakcik dia pun sampai dah. Pakcik Din pun sampai. Bila sampai, kita orang pergi rumah arwah dekat apa nama tu, dekat Gombak sana, nak pergi ke Sungai Pusu tak salah saya. Jalan tu sunyi tau, jalan tu sunyi sangat. Sungai Pusu. Sampai dari sana, difahamkan anak dia kata bapak dia nazak, tapi yalah, orang kata apa, saya kata dengan pakcik kalau nazak ni belum mati lagi ni kan. Lepas tu pakcik kata dengan saya, tak apa, kita pergi je naik van ni kan, tak ada dah patah balik kan, apa semua. Lagi satu van tu dia van jenazah, tapi van tu tak ada tulis van jenazah. Sebab katanya van tu memang universal lah untuk bawa body daripada hospital ke apa kan. Okey, sampai dekat Gombak, pakcik cakap dengan saya, apa nama tu, kita nak sampai tempat tu. Masa tu lebih kurang kita sampai sana dekat Maghrib sana. Lepas tu, sebelum sampai rumah orang tu, kita orang pergi semayang Maghrib dekat Masjid Zakaria. Saya ingat lah, ingat saya lah, Masjid Zakaria kat tepi jalan belah kiri tu. Kalau depan sikit, belah kanan tu ada satu kubur kan. Kubur tu dah yang dikebumi kan. Okay. Jadi apa nama tu, bila dah semayang Maghrib tu, anak dia call, anak pada si arwah ni kata, ada kat mana kan? Lepas tu kata kita orang ada dekat Masjid Zakaria. Pakcik kata lah ada dekat Masjid Zakaria. Dia kata, dia panggil pakcik Din tu, Ustaz boleh datang sekarang ke? Macam ayah ni macam pun kata tak nafas dia dah lain macam. Anak dia baru umur dalam 13 tahun lah macam tu. 13 ke 14 tahun lah. 13 tahun lah. Dan saya difahamkan bapak dia ni ada 2 orang bini, 2 isteri. Okay. Lepas tu pakcik dia kata, okeylah kita pergi sana lah. Tapi alhamdulillah lah, kali ni van yang kita bawa tu 3 orang di depan. Ada perasan kan, ada van yang boleh duduk 2 orang, 3 orang kan. Yang boleh duduk 2 orang tu sebab pemandu dengan driver tengah-tengah tu gear. Bukan gear, dia macam kita boleh angkat untuk tengok enjin tu. Tapi yang ni dia straight, boleh duduk 3 orang kat depan. Okay. Van tu pun kira baru jugalah van tu sebenarnya. Jadi saya sampai dekat Gombak, lepas dah semayang tu, terus jalan nak pergi ke Sungai Pusu tak salah saya. Jalan nak Sungai Pusu, sampai dekat simpang nak sampai ke UIA tu, anak kita orang tak jumpa jalan tau, tak tahu jalan rumah tu sebenarnya. Jadi bila anak dia sampai, lebih kurang dekat 20 minit anak dia sampai. Kita orang ingat juga asal lambat kan. Anak dia sampai dengan seorang lagi lah yang bawa motor. Anak dia form 1 dengan senior, mana boleh bawa motor. Datang dengan seorang lah yang lebih kurang saya punya pada pandangan mata dalam umur 17-18 lah. Dia kata, Ustaz, rumah saya kat ujung sana, jauh lagi. Jadi kita pun keluar balik ikut kan.
dah ikut-ikut tu semua sampai mana jalan tu dia nak pergi ke, setahu saya lah, jalan tu dia tembus, bukan tembus, jalan tu kita akan pergi apa kata, belah kiri tu Mimalen tak saya, Mimalen kot, Mimalen belah kiri tu Mimalen, terus lagi lepas tu gelap jalan tu kan. Lepas dah gelap tu, tak silap saya lagi 2 ke 3 kilometer tempat bakar mayat Hindu. Saya ingat macam tu lah. Sampai sana, apa yang memeranjatkan saya bila sampai ke kawasan tu, van tu kena parking luar. Kita orang kena menampak kaki, kena jalan dalam, tak ada jauh sangat lah, dalam 60 ke 70 meter je. Siapa yang duduk Gombak, dia tahulah jalan tu. Siapa yang duduk Gombak, dia tahu jalan tu. Okey. Bila saya sampai dekat tu, kita orang jalan kaki sampai tiga-tiga jalan kaki. Lepas dah jalan kaki sampai dekat rumah yang kita nak pergi tu lah, rumah dia. Sampai dekat rumah tu, apa yang saya dapat lah, yang kita orang tengok, bapak dia belum meninggal lagi, tapi bapak dia dah nazak. Bapak dia nazak, yang saya heran tu dah ada tak sampai 6 orang ada kat situ. Saya macam tertanya-tanya lah, orang sini tak tahu ke? Jadi saya pun tanya anak dia. Belum sempat saya tanya, pakcik dia cakap, kau nak pergi mana? Nak pergi tanya anak dia kenapa orang sikit. Lepas tu pakcik kata, tak apa, kau jangan tanya apa-apa. Sekarang ni, kira orang yang kita nak jumpa ni bukan calang-calang, bukan biasa-biasa. Lepas tu pakcik kata, saya kata dengan pakcik, kenapa? Orang yang kita nak jumpa ni dia agak pelik sikit. Sebab apa? Pakcik punya rasa ni, dia ni bukan orang biasa. Dia ni orang yang lain. Lepas tu Din cakap, alah pakcik, macam mana pun nak kena tanam juga dia pun kan. Lepas tu pakcik pun cakap, kau jaga sikit mulut bahasa tu kan. Memanglah kau mana pun nak kena tanam juga, tapi yang ni lain sikit. Lepas tu pakcik cakap dengan kita orang, rasanya hari ni dia akan jadi lama. Cakap, sudah. Saya kata, kenapa pakcik? Okey. Kenapa pakcik tu? Pakcik cakap macam ni lah. Orang yang kita nak pergi tengok ni, sebenarnya orang ni dah mati dah sebenarnya. Allahu Akbar. Mana pakcik tahu? Pakcik dapat call daripada kawan pakcik jugalah yang uruskan jenazah ni. Bila diorang dapat tahu yang meninggal ni orang ni, okey, yang meninggal ni orang ni, lepas tu dalam pada masa yang sama, pakcik pun dapat tahu, dia cerita segala A sampai Z. Pakcik cakap dengan dia, tak apalah kalau korang tak boleh nak uruskan, biarlah aku uruskan dengan anak buah aku tu. InsyaAllah lah, kita ada Allah, supaya apa benda pun kita bergantung pada Allah. Lepas tu kawan pakcik tu pun cakap, kau berhati-hati sikit, terutama sekali anak buah kau orang tu. Engkau tu tak apa, aku tahu. Anak-anak buah kau tu takut-takut ke kan, tak biasa ke apa. Aku minta maaf lah, aku memang tak boleh uruskan jenazah ni. Kau ambil lah jenazah ni. Jadi lepas tu, tu yang pakcik dapat uruskan jenazah ni. Lepas tu anak dia ingat, sebab sebenarnya anak dia tahu bapak dia tak ada. Tapi yelah, sebagai seorang anak kan, takkanlah nak cakap benda pelik-pelik pasal bapak. Aduh, lepas tu saya kata dengan pakcik, habis pakcik, kiranya kita nak pergi uruskan ni, memang dah tak ada lah ni. Memang dah tak ada. Lepas tu, macam mana pakcik kalau dah tak ada? Susah ni pakcik. Kita mesti kena ada permit kubur, kita mesti kena ada permit daripada hospital yang mengatakan dia dah mati apa semua. Lepas tu pakcik kata dengan saya, macam ni lah Sopi, Din, kau dengar apa yang aku cakap. Ada hal-hal boleh kita register, ada yang hal-hal kita tak boleh nak cakap apa. Sebab apa? Orang tua ni, ini permainan mistik. Bila permainan mistik ni, tak semua orang akan percaya. Dan hospital, kalau kita pergi hantar hospital akan cakap dia akan mengejut. Tapi bila dia pernah pergi hospital, sampai hospital kata, hospital pun tak dapat cari penyakit dia sebab apa. Lepas tu saya kata, cuma hospital kata dia lemah saja. Tapi mengikut pada cerita yang
kawan pakcik bagi tahu tu rasanya dia kena gangguan dengan benda-benda yang dia ada. Lepas tu Din pun cakap lah, benda apa yang dia ada. Orang tua ni, arwah ni dia ada simpan minyak dagu. Dan dia juga pengamal ilmu pengasih. Lepas tu dia pun cakap, sekarang ni kira ni minyak dagu ni ada dekat dia lah. Wallahualam minyak ni dagu ni ada dekat dia atau tidak. Sebab apa, kita pun tak tengok lagi keadaan arwah ni macam mana. Jadi kita pergi lah tengok. Lepas dah borak-borak dekat tepi van tu, kita pun pergi dah. Pergi jalan dalam, pergi rumah tersebut. Okey, sampai kat rumah tu anak dia cakap, anak dia sambut lah. Anak dia dah jalan dulu kan kawan dia. Sampai kat situ, sampai di situ benda pertama yang kita kita sampai dekat situ dalam jam 8 suku ke 8.20, belum masuk isyak lagi. Sampai kat situ, apa orang kata, dah mula bau yang pelik-pelik. Bau tu, bau kemian tau. Dalam masa yang sama, ada bau macam bau hamis, bau macam bangkai-bangkai. Saya expect mungkinlah kat sini ada ikan busuk ke kan, sebab belakang daripada rumah dia tu, kalau jauh sikit, jalan sikit, ada sungai tau. Ada sungai Gombak ke apa tu kan. Jadi bila sampai kat dalam rumah tu, yang kita orang perasan ada 5 ke 6 orang je. Campur kita orang ni jadilah 9 orang. Kisah dia macam tu lah, ya. So apa panggil tu, sampai sana pakcik kata, ayah kat mana? Ayah dalam bilik. Ayah dalam bilik. Bila masuk dalam bilik, mula-mula pakcik kata korang duduk kat depan dulu, jangan masuk, biar pakcik yang masuk dulu. Sekarang jadi lain pula kan. Jadi pakcik pun masuk dulu. Masa pakcik masuk, saya borak dengan Din. Tapi kita tak borak pasal pakcik tu lah, sebab yelah ada orang 2-3 orang kat situ. Jadi saya borak dengan Din. Saya kata dengan Din, Din borak, dia cakap dengan saya, kau kat Syalam buat apa? Kat Syalam ada kerja sikit lah nak kena buat, pasal ada benda order nak kena uruskan. Lepas tu dah borak pasal kerja ni. Lepas tu pakcik Din pun keluar. Pakcik Din cakap, masalah ni, orang yang kita nak uruskan ni memang dah tak ada, memang dah mati. Allahu Akbar. Kira benda ni jadi seram dah sebenarnya. Dia jadi rare tau. Ini kali pertama yang kita orang dapat yang jenis pengurusan ni tanpa melibatkan pihak hospital. Tanpa melibatkan pihak hospital. Okay, jadi bila sebab tu lah tak ramai orang tahu, dia tak war-warkan kepada orang. Sebab benda ni salah kan, tak tahu lah salah daripada segi apa, mungkin daripada segi accommodation kot kan. Jadi kita orang jumpa isteri pakcik dia, jumpa isteri dia. Dua-dua isteri dia ada kat sini. Dua-dua isteri dia ada. Masa borak tu, kita orang borak, pakcik dia borak, saya dengan dia ni pasang telinga je lah. Pasang telinga. Sakit apa arwah? Dia cakap, tak tahu nak cakap apa lah. Semenjak seminggu 2 minggu ni, Alhamdulillah, semenjak 2 minggu ni, suami saya ni asyik nak marah-marah je. Lepas tu tiap-tiap nak masuk waktu maghrib, dia mesti nak makan jantung pisang. Lepas tu minta maaf lah Ustaz, dalam keadaan dia sakit-sakit ni, nafsu dia cukup kuat. Pakcik kata, faham lah. Lepas tu bila yang suami tu sakit tenat, maksud saya tu bila nazak lah. Lepas tu isteri dia kata, sebenarnya kalau ikut nazak ni dah 2-3 hari dah. Adalah orang kampung, adalah orang datang, tapi bukan orang kampung, orang kampung Gombak. Orang tempat lain datang. Yang datang tu daripada Pahang. Kawan-kawan dia lah. Kawan-kawan dia datang. Tapi isteri dia cakap dengan Pakcik Din, yang datang ni kebanyakannya macam orang asli. Muka macam orang asli lah. Sebab apa orang kata, diorang ni dengan ada tattoo. Tattoo pun gambar, bukan tattoo gangster tak. Tattoo tu macam tattoo nak tunjukkan itu masyarakat diorang. Macam tu.
daripada Pahang, daripada Lipih datang kan. Lepas tu pakcik cakap, macam ni lah, apa-apa pun kita berserah semua kepada Allah. Cuma saya nak bagi tahu tak sebenarnya suami awak ni dah meninggal. Lepas tu siapa ni, bini dia yang kedua cakap, tahu. Macam mana tahu? Sebab bapak saya dia datang semalam. Lepas datang dia beritahu suami saya dah mati, dah meninggal. Lepas tu bapak saya sebenarnya tak restu hubungan kami berdua. Sebab apa, kami ni kahwin lari. Lepas tu lepas tu lepas bapak cakap macam tu, bapak dia terus balik. Bapak saya terus balik. So tinggal, lepas tu saya kata tak apalah, kita jangan cerita apa-apa lagi. Kita jangan cerita sekarang ni, arwah pun dah meninggal kan, suami pun dah meninggal. Kita sekarang ni nak kena uruskan je. Cuma sekarang ni ada beberapa masalah nak uruskan. Sebab apa, kenapa masalah tu sebab ada benda yang dekat badan dia tu, dekat dia tu tak lepas lagi. Sudah. Sebenarnya bini dia pun tak tahu tau apa benda yang tak lepas. Lepas tu bini dia pun cakap lah, apa yang tak lepas tu Ustaz? Pakcik dia pun cakap, tak apalah, tak perlu tahulah. InsyaAllah apa, kita akan cuba yang terbaik lah. Yang penting kita uruskan jenazah dengan baik. Pengurusan jenazah tersebut, minta bantuan daripada Pakcik Din ni, kawan jugalah, minta bantuan untuk dikebumikan di satu tanah perkuburan. Tanah perkuburan tu saya terpaksa rahsiakan. Sebab pada asalnya sepatutnya dia dikebumikan dekat area Gombak tu juga kan. Tapi kebumian tu dia kebumi jauh sikit dekat Janda Baik. Okey, Pakcik Din pun cakap dengan saya, dengan Din, korang okey tak? Cakap okey. Okey, kalau macam tu, jomlah kita pergi masuk bilik. Bilik dia besar. Kita sampai kat sana, sampai dalam bilik dia, saya minta Pakcik Din cakap dengan saya, Sopi, kau pergi cakap dengan anak dia ke, kawan-kawan anak dia, apa tu, saudara mara dia yang 2-3 orang kat depan tu, tak payah biar kita uruskan, insyaAllah kita akan sempurnakan dengan sebaik-baik mungkin. Dalam masa yang sama minta diorang berdoa banyak-banyak. Saya pun pergilah depan jumpa. Bila saya cakap benda tu dekat diorang macam, sambil diorang dengar tu, diorang macam pandang saya macam, yelah, tak tahulah diorang pandang saya pelik sebab pertama kali jumpa saya ke, ataupun macam mana ke, wallahualam kan. Ni, saya pun lepas dah sampaikan tu, saya masuk bilik balik. Bila saya masuk bilik balik tu, saya nampak Pakcik Din tengah tengah usap rambut arwah. Masa tengah usap rambut arwah tu punya muka dia cengkung sangat. Tapi dia dah meninggal. Cuma tinggal lagi dia boleh bercakap sebab apa, ada benda dalam badan dia. Bermakna benda tu masih lagi menumpang badan dia. Itu yang Pakcik Din cakap tu, ada benda yang tak lepas. Bermakna benda yang tak lepas tu adalah benda tu lah yang nak dikeluarkan. Nak dikeluarkan. Bila nak dikeluarkan tu, Pakcik Din ni, untuk pengetahuan sahabat-sahabat saya, Pakcik Din ni dia boleh mengubat orang. Cuma dia bukan bomoh. Cuma dia boleh mengubat orang lah. Orang kata menggunakan rukiah lah. Tapi dia tak ada lah ekstrim yang boleh panggil hantu apa semua, tak ada lah. Cuma dia boleh mengubat orang daripada apa yang dia belajar. Okey. Lepas tu, bila kita orang dalam bilik tu, perasaan saya dengan Din tak ngam tau. Saya tahu Din memang tak ngam. Saya tengok muka Din tu, dia pucat muka dia. Din ni dia time dia berani. Time dia takut. Tapi kalau dia punya time dia takut tu, memang dia takut habis. Tak boleh buat bincang punya. Tu masa pakcik dia kata, Sopi, kau pergi tutup pintu jap. Okey, masa pergi tutup pintu tu, saya tutup pintu lah. Masa tutup pintu tu, pakcik dia kata, jap. Pergi tanya kat rumah dia kat mana bilik air, bawa air sebaldi. Lepas tu, saya sebenarnya pun seram sejuk juga. Tapi nak kena tunjuk berani lah kan. Saya pun keluar, cakap dengan orang rumah dia, bilik air kat mana? Bilik air kat belakang. Saya nak ambil air sebaldi.
Masa nak pergi ambil air sebaldi tu, jalan dia, bilik air ni macam mana tau, rumah, pintu belakang, lepas tu ada bilik air lagi satu. Maknanya kena bilik air ni kat luar lah. Saya pun pergi ambil. Masa saya nak pergi ambil air tu mana ada, baldi tu tak ada. Yang ada gayung. Saya cakap dengan orang rumah dia, saya masuk balik lah. Saya kata dengan dia, "Kak, baldi mana?" Dia kata, "Baldi ada dekat situ, cuba tengok tempat gantung-gantung tu." Saya tengok daripada jauh, okey ada. Memang saya nampak baldi warna merah, warna biru . Masa saya nak pergi ke tempat air tu, masa saya angkat baldi tu, baldi tu dia macam mana tau, dia ada satu tiang, dia tiang-tiang. Dia letak baldi tu terlangkup atas tiang. Jadi saya angkatlah baldi tu. Bila saya angkat baldi tu, bila kita angkat baldi, confirm lah kita nampak tiang tu kan. Jadi bila saya angkat baldi tu, yang saya nampak muka orang. Terperanjat saya, terus saya ke belakang lah, tergelincir sebab kawasan tu dia berlumut. Dia berlumut. Cakap astaghfirullahaladzim. Lepas tu saya tengok balik, tak ada apa-apa dah. Mungkin perasaan saya, sebab apa, yelah dalam keadaan ketakutan. Saya angkat baldi. Dan masa tu pula lah bunyi cengkerik, bunyi macam-macam bunyi lah ada kat situ. Bunyi cengkerik lah, bunyi bunyi burung hantu, semua cukup lah kat situ kan. Jadi dia suasana malam tu dia jadi agak seram sikit lah kan. Agak seram sikit. Saya pun macam saya pun cakap dengan dalam hati saya, "Ya Allah, kau mudahkanlah urusan aku, janganlah ada apa-apa kan." Lepas tu saya angkat baldi tu, saya isi air. Agak dah sampai separuh pada air tu. Pada air baldi tu, saya terus masuk dalam, saya bawa baldi tu. Masa saya bawa baldi tu, memang saya tahu ada benda yang ikut saya. Benda yang ikut saya ni, dia menyerupai perempuan. Saya tak boleh kata dia pontianak, tapi dia menyerupai perempuan. Perempuan tu bila sekali saya imbas, dia punya wajah dia tu, wajah dia cantik tau. Saya tak tahu nak gambarkan macam mana, tapi wajah dia cantik. Lepas tu bila saya sekali imbas, wajah dia memang cantik. Dia punya pakaian dia tu tak adalah pakaian apa, cuma dia tu macam satu baju putih yang panjang, dengan siap ada dengan ada siap selendang apa semua kan. Dengan ada selendang. Saya pun pandang, kali saya tak buat, saya rasa takut. Bila saya dah rasa takut tu, saya still lagi bawa air tu, sambil dalam hati saya tu saya istighfar banyak-banyak. Sampai dekat bilik, alhamdulillah. Sampai dekat bilik, saya tengok Din dah terbaring. Kenapa terbaring? Saya kata dengan pakcik, pakcik, lepas tu pakcik kata apa dengan saya? "Engkau ni pergi ambil air ke pergi buat air?" Dia cakap, "Pergi ambil air lah." "Kenapa? Apa yang lama sangat?" Saya kata dengan dia, "Apa yang lama pakcik? Saya rasa tak lama. Dalam 10 minit, 12 minit je." Pakcik kata, "Dah setengah jam dah aku tunggu kau kat sini." Allahuakbar, setengah jam. Padahal tak tahulah dia tipu saya ke apa kan. Lepas tu saya kata dengan pakcik, "Ni kenapa dia terbaring?" Lepas tu, tak apa, kau ambil air ni, kau renjis kat muka dia ni. Tutup pintu tu sekali. Saya pun tutup pintu dulu, lepas tu saya renjis kat muka Din. Saya renjis, lepas tu Din pun sedar. Bila Din sedar, terus dia pegang tangan saya. Dia cakap, "Weh bro, Pi, kau mana pergi Pi? Ya Allah, aku tak boleh lama-lama sangat Pi sini." "Kau kenapa?" Cakap, "Pi, tak boleh lah Pi, aku macam lost lah, aku tak boleh lah. Ini pelik Pi, ini pelik." Lepas tu Pakcik Din bagi isyarat mulut macam tu lah. Dia kata, jangan cerita apa-apa. Saya kata dengan Din, "Kenapa Din?" Itu Din bisik kat telinga saya. Dia kata, "Masa kau tak ada, kau pergi ambil air lama-lama sangat buat apa?" Dia cakap, "Tak ada, aku pergi dalam kejap je." Dia cakap, masa pakcik tengah baca, dekat arwah, dekat bahasa dia mayat lah. Dekat mayat ni, ada benda tau. Dia kata, ada macam jembalang tau.
Jembalang. Cakap, Jembalang? Jembalang. Muka dia bodoh. Dia nak terkam aku. Masa dia terkam aku tu, pakcik terus tolak aku. Masa pakcik tolak aku tu, aku pandang benda tu, mata aku tiba-tiba berpinau. Bila berpinau aku terus pingsan. Aku dah tak ingat apa dah. Lepas tu, dah tu kau ada kat sini. Cakap, ini dah lain macam ni kan. Cakap, lepas tu pakcik Din cakap dia ambil air. Masa dia ambil air tu, dia baca. Lepas tu dia basuh muka sikit. Masa dia tepek-tepek air kat muka tu, kelihatan arwah tu macam dia menggeletik. Tiba-tiba dia bangun tau. Dia kan bangun, dia macam buka mata tau. Dia buka mata. Masa dia buka mata tu, terus kepala dia ke sini, dia terus pandang muka pakcik. Dia pandang muka pakcik, dia terus genggam tangan pakcik. Bila pakcik pun tepis tangan dia, tengok lobam tangan pakcik. Tu pakcik cakap, pakcik cakap dengan saya, Sophie, Din, kita tak boleh uruskan sewenang-wenang ni. Kena berhati-hati, sebab kalau tak berhati-hati, kita nanti akan terjerat. Sebab ini melibatkan minyak dagu. Bila melibatkan minyak dagu, arwah ni juga ada mengamalkan ilmu pengasih yang salah lah. Ilmu pengasih yang salah. Katanya ilmu pengasih orang asli punya. Lepas tu, kita orang pun cakap macam mana nak uruskan. Pakcik kata, tak apa macam ni. Kalau pakcik tinggal korang kat sini, korang okey tak? Mana boleh pakcik? Seram kita orang. Pakcik kata, kalau kita pergi tiga-tiga, nanti apa pula kata keluarga? Terus saya kata dengan dia, habis macam mana pakcik? Pakcik nak kena pergi jumpa kawan pakcik seorang. Dia ni kira orang yang pakar jugalah dalam benda-benda ni. Kira bomoh lah orang panggil. Bomoh jugalah. Lepas tu saya kata, tak pun telefon lah pakcik bomoh tu datang. Lepas tu, siapa nama yang saya kata dengan pakcik, telefon lah bomoh tu datang. Kenapa kita nak kena pergi ambil dia? Dekat, tak apalah, biar pakcik pergi ambil dia. Lepas tu saya ni membantah keras. Kata, tak payah pakcik. Mau tak ni? Kalau macam tu takkan nak tinggal saya dengan Din. Apa yang kita boleh buat? Kita orang pun tak ada apa-apa pun. Lepas tu Din pula berbunyi cakap, tak payahlah macam tu. Tak pun macam ni. Pakcik bagi nombor telefon dengan alamat dia, kita orang pergi ambil saya dengan Sophie. Lepas tu saya kata dengan pakcik, itu saya setuju. Lepas tu pakcik kata, tak apalah kalau macam tu korang pergilah ambil dia. Kat mana? Rumah dia pun kat area Gombak dia juga. Cuma dia punya area rumah dia kat area Danau Kota. Lepas tu kita orang pun pergilah. Masa nak pergi, pakcik dah bagi nombor telefon anak dia. Kita pergilah kat rumah yang kita nak pergi tu. Masa daripada rumah arwah tu nak pergi ke van, kan jalan tu dah naik. Memang tak boleh. Perjalanan tu pun dah fail lah sebenarnya. Sebab dekat pokok pisang tu kita nampak benda yang dia, setiap pokok kita orang lalu tu ada benda. Sop. Macam mengikuri kita dan macam menyusahkan kita supaya dia macam mana tau. Dia macam nak menggagalkan saya dengan dia ni nak pergi kat van. Setahu saya lah daripada cerita orang tua-tua dulu lah, daripada guru saya dulu selalunya benda ni terjadi sebab benda yang dah duduk dah sebati dengan orang tua tu, dia tak nak keluar daripada badan. Jadi dia akan cuba menggagalkan. Sebab apa? Dia dah sebati dengan orang tua tu, dengan orang tua yang meninggal tu lah. Lepas tu bila sampai dekat sebelum sampai kat kereta tu, macam-macam kita kena ganggu dengan bunyi salakan anjing lah, dengan tiba-tiba ada seekor anjing tu keluar berwarna hitam. Anjing tu pula dia punya salakan yang menakutkan, salakan yang jenis macam dia nampak sesuatu kat badan kita orang. Lepas tu masa kita nampak tu, saya kata dengan Din, aku baling kayu ni Din. Dia kata tak payah, kalau kau baling lagi pelik kan, kita jalan ni buat bodoh. Dia kata okey lah. Lepas tu bila dia pandang muka saya, Din tiba-tiba tolak saya. Dia cakap, kau bukan Sophie ni. Dia cakap,
Saya kata dengan Din, apa merepek kau ni Din? Aku pula sepi. Bukan ni, bukan. Saya cakap, apa benda kau ni? Terus Din, apa kata Din cakap, kau bukan Sophie ni, bukan. Bukan, kau lain ni, kau lain. Lepas tu saya kata dengan Din, kau ni dah kenapa Din? Akulah Din, Sophie. Tak. Din terus lari tinggal kat seorang. Bila dia lari tinggallah saya seorang kat situ. Saya pun lari juga. Kan? Lari juga. Pergi dekat follow Din lah. Bila saya dah lari follow Din, sampai dekat rumah tu, Din pandang muka. Sophie. Dia cakap, kau dah kenapa Din? La ilaha illallah. Tak tahulah Pi, tadi masa aku jalan dengan kau tu bukan kau Pi. Dia cakap, kau janganlah pelik-pelik Din. Akulah. Yang kau lari buat apa? Aku pun terpaksa ikut lari sama. Kau nak tinggalkan aku seorang-seorang kat situ. Lepas tu pakcik dia keluar. Pakcik dia, lah korang tak pergi lagi ke? Lepas tu pakcik dia cakap, tak, kita dah pergi dah. Lepas tu sampai dekat dah separuh jalan tu, rasanya bukan Sophie yang ikut kita, yang ikut dia ni pakcik. Lepas tu saya kata, apalah dia ni merapik. Lepas tu pakcik kata, macam pakcik cakap tadi, benda ni dia akan jadi panjang. Okay? Korang kena sentiasa letakkan, kau kena sentiasa berzikir, sentiasa kena harapkan, jangan fikir bukan-bukan. Bila kau fikir bukan-bukan ni, benda ni akan cepat nak masuk. Kita ni bertiga je, tak ramai tau. Kita ni bertiga. Lepas tu anak dia yang seorang tu, yang saya kata form 1 tu, datang. Dia kata, bang kenapa? Lepas tu dia kata, budak ni ada, suruh budak ni teman kita lah pergi depan. Lepas tu saya kata dengan dia, apa dah dia budak teman kau ni buat malu je lah. Lepas tu budak tu kata, tak apalah bang, saya hantar abang kat depan lah. Dia dengan kawan dia lah. Saya tak tahu sama ada kawan dia ke ataupun saudara dia. Hantar sampai ke depan. Bila ke depan tu, kan nak seberang jalan kan. Tapi dia hantar saya sampai kat jalan lah. Maknanya saya kena seberang jalan sendiri lah dengan Din. Lepas tu saya kata dengan budak tu, Adik, terima kasih Adik. Nanti kan kita orang sampai ni kita orang call. Okey. Lepas tu budak tu pun patah balik lah, saya dengan Din lah. Lepas tu bila saya dengan Din dah melintas, ada benda bodoh yang kita orang buat. Sampai kat sana, kunci tak ada. Rupanya kunci dekat pakcik, lupa nak pergi ambil. La hawala, dah satu hal nak pergi sana balik. Takutlah kan. Tak boleh jadi ni nak pergi sana. Jadi siapa yang duduk gombak, dia akan tahu. Line kat situ memang tipis. Line handphone tu tipis. Apa nama, saya guna DG macam tu. DG time tu memang out lah. Telefon pakcik dia kan, kalau boleh suruh pakcik tu nak hantar kunci ke atau suruh budak tu hantar kunci, yang kita orang nak patah balik tak mungkin lah. Walaupun tak jauh, dia tak sampai 100 meter pun, dalam 70 meter tu lah. Tapi nak pergi ke sana tu macam satu azab nak sampai ke sana. Jadi sampai sana tu, telefon pakcik tak dapat kan. Apa dia punya situ, out of coverage. Lepas tu saya kata dengan Din, aduh kenapa kau tak ambil kunci? Aduh aku mana ingat. Lepas tu kau pun satu, kenapa tak ambil kunci? Dia pun salahkan saya balik. Lepas tu saya kata, macam ni lah, kita pergi ambil kunci jom. Nak masuk dalam balik lah, aku telefon pakcik dapat. Lepas tu dia cakap, tak apalah, biar aku pula yang cuba telefon pakcik. Dia pun telefon pakcik. Lepas dia telefon pakcik dapat. Dia dapat lah. Tapi dalam suara dengar tak dengar. Lepas tu aku cakap dengan dia tak apa Din, kau hantar WhatsApp. Hantar WhatsApp kat pakcik. Lepas tu bila hantar WhatsApp, blue tick. Okey, bila blue tick, okey, ngam lah, mana pakcik terima lah. Kurang daripada 5 minit, budak tu turun buat kunci. Dia cakap, nak bang kunci bang. Budak tu boleh turun seorang je. Heran tak heran lah. Lepas tu mungkin lah tempat dia kan, kampung dia, apa yang heran kan, dia biasa kan. Kita pun start kereta. Saya yang buat kereta. Din duduk tepi lah. Lepas tu kita orang start kereta. Bila ini adalah masa start kereta tu, start van tu buka lampu depan, teruskanlah perjalanan. Maknanya kita orang kena U-turn balik sebab jalan tu nak mengalir ke Kaki Genting apa semua. Tapi kita kena patah balik lah.
Jalan tu tak, seingat saya jalan tu boleh pergi ke Sungai Pisang apa semua kan. Kena patah balik. Bila patah balik, teruslah pergi ke dalam kota. Bila dah sampai ke kawasan nak ke pekan-pekan tu sikit, dah okey lah, lampu dah banyak dah situ, lampu neon pun dah banyak. Jadi apa orang kata, kita orang pun telefon anak dia guide kita, jalan dekat mana kan. Sampai dekat rumah tu, apa nama tu, pakcik tu pun turun, pakcik yang kawan pakcik dia lah. Dia turun dengan dia bawa dupa dengan kemenyan cukup. Saya kata dengan saya selorong dengan dia, ini dah lain dah ni Din. Lepas tu dia kata tak apalah Pi, yang penting kita buat lah urusan kita, ini antara dia dengan Tuhan lah, kita jangan campur lah. Jadi bila dia turun, dia kata sampai-sampai dia bawah, dia kenal Din. Mau dah tak kenal sebab kawan pakcik kan. Lepas tu Din kan, dia cakap, ya pakcik, tak kenal pakcik ke? Dia cakap. Lepas tu dia pun ingat lupa kan. Tak apalah, jom kita pergi rumah tu. Okey. Saya bawa Din dengan pakcik tu. Satu van. Bila dah sampai satu van tu, kita orang pun apa nama tu, pergi. Bila sampai dekat sana, sampai dekat kawasan tu, kawasan tu gelap, tapi saya ingat jalan tu. Sampai kawasan tu, saya kata dengan pakcik, pakcik, rumah ada kat sini lah, tapi kita kena parking van kat sini, kita kena kena jalan ke atas. Lepas tu pakcik pun dekat, tempat dia keras ni. Kata, sudah. Dia cakap, Allah mak, pakcik ni boleh buka cerita pasal keras pula, spoil mood betul lah. Cakap, tempat dia keras ni, macam mana korang boleh masuk tempat macam ni kan. Lepas tu dia pandang muka saya dengan Din. Din pula dah mula risau lah. Cakap, pakcik, kita orang ni bukan yang kuat semangat sangat pakcik kan. Lepas tu pakcik tu pun cakap, tak apalah, apa-apa urusan ni biarlah kita buat dengan baik kan. InsyaAllah tak ada apa-apa kot kan. Lepas tu saya pun turun kereta apa semua. Time tu memang cepat-cepat matikan van, saya nak keluar dulu. Tak nak keluar last kan. Bila dia keluar tu, pakcik cakap, tak apa. Apa nama tu, kau pergi depan, biar pakcik ikut belakang orang. Sebab pakcik tengok tempat ni bukan tempat biasa. Tempat ni bukan tempat biasa, dan tempat ni bukannya sembarangan orang boleh masuk. Lepas tu saya kata dengan pakcik, ada apa kan pakcik kan? Tak ada apa-apa, kita jalan je. Nanti kan sampai kat atas ni pakcik beritahu. Jadi jalan dalam 70 ke 80 meter lah sampailah kat rumah. Bila sampai kat rumah, pakcik Din kat depan tengah layan rokok. Sepam dua macam tu lah, dia rokok dia lah, rokok. Bila dah layan tu, berjumpalah dua sahabat ni. Dah jumpa, cerita-cerita kita orang dengan saya dengan ni Din ni kira cui-cui dengar begitu kan. Dengar katanya benda dalam badan tu tak mau keluar, tak mau tinggal. Lepas tu pakcik yang pakcik yang berubat ni saya bagi nama dia Pakcik Ali lah. Itu bukan nama betul dia tau, nama samaran dia. Saya sendiri yang bagi. Sebab saya tak nak benda ni, identiti orang ni terbuka kan. Okey, saya bagi nama pakcik ni Pakcik Ali lah. Okey, dia bukan nama sebenar tau, nama tu saya sendiri yang bagi supaya dalam cerita ni pendengar yang dengar ni faham. Pakcik Ali pun cakap macam ni lah, sebelum kita buat, kita kena pasang dulu. Maksudnya aku kena pagar kau dulu, aku kena pagar anak buah kau ni juga. Susah ni, benda ni lain macam. Sebab benda yang ada dalam badan orang tua ni bukan sebarang benda. Lepas tu dia pun dia bakar kemian dia tu, rupa dia tu dah berasap-asap. Lepas tu dia baca apa semua. Dia ada bagi minyak kasturi tu, dia letak kat mata, letak dekat saya punya apa nama tu, bawah dagu. Din pun dapat apa semua. Kita orang ni buatlah apa yang disuruh kan. Lepas dah buat tu, dia ada timbul satu perasaan tu macam dia berani sikit. Tak kuat pun, berani sikit je. Berani sikit. Tu pakcik cakap, pakcik dia kata, jalan nak pergi rumah ni memang dah pagar. Maksud aku dah pagar tu, arwah ni dia dah tanam setiap barang
dia dah tanam beberapa barang dekat area rumah ni. Ini adalah pendinding di mana orang yang mengamalkan ilmu ni, kalau kata dia, contohnya dia calit minyak dagu tu kat perempuan, okay, dia calit minyak dagu tu kat perempuan, bila perempuan tu kena minyak dagu, ahli keluarga perempuan tu dapat tahu, pergi berubat, tapi bomoh takkan tahu siapa yang buat. Maknanya dia macam pendinding lah, pendinding orang tua ni lah. Lepas tu pakcik cakap, pakcik Ali tu kata, yang duduk kat area-area sini ni bukannya biasa-biasa. Kalau ikutkan kita berempat ni pun tak mampu nak lawan. Tapi walau macam mana pun, dengan apa yang aku ada, dengan apa yang kau ada, dengan apa yang anak buah kau ni, pengalaman dia apa yang ada, kita sama-sama lah ikhtiar. Kita minta tolong daripada Allah, dan dalam masa sama aku gunalah cara aku. Okey, cara aku tu faham lah, tak payahlah korang tanya apa-apa lagi. Tu kita orang pun okey lah, tak ada masalah. Okey lah, ngam lah tu. Lepas tu masa kita sampai tu, yang ada 4-5 orang tu dah kurang dah. Yang tinggal bini dia 2 orang, anak dia seorang. Tu je, yang lain tak ada lah. Lepas tu Pak Ali kata dengan Pakcik Din, kata, kau macam mana kubur-kubur ni kau dah selesaikan belum? Dia kata, aku dah telefon dah orang sini, tapi diorang tak benarkan. Sebab apa, arwah ni tak bercampur orang. Lepas tu macam mana, aku dah telefon dah satu tanah perkuburan dekat belah-belah janda baik sana. Lepas ni kita kena pergi sana lah. Tak apalah, yang mana penting, tanam kat mana-mana pun tak apa, yang penting selamat, selesai. Okay. Bila masuk dalam tu, Pakcik Ali tu, Pak Ali tu bakar kemian. Bila dah bakar kemian tu, dah berasap bilik tu, dia cubalah keluarkan apa yang ada dekat dalam badan orang tua tu. Bila dah buat tempoh tu, dalam, saya ingat saya dalam pada hari tu lah, malam tu lah, seingat saya dekat sejam jugalah dia buat benda lah tu. Nak pujuk benda tu keluar apa kan. Adalah cara-cara dia buat sampai keluar sampai cucuk jantung pisang apa semua. Lepas tu lepas dekat 50 minit masa berlalu, saya Din dengan pakcik tengok je lah. Pakcik tolong Pak Ali. Saya dengan Din tengok je lah. Tengok. Tapi bila kita orang ralik tengok tu, jadi ketakutan tu dia jadi macam kurang takut. Kita ralik tengok kan. Ralik tengok. Lepas tu bila dah buat tu, Pak Ali kata, sekarang ni kita ada satu masalah. Masalahnya sekarang, arwah ni dia ada simpan minyak dagu. Kat mana minyak dagu tu? Lepas tu kita orang pun, saya dengan Din memang pandang sesama sendiri lah. Memang tak tahulah mana minyak dagu tu. Kita orang kenal orang tua ni. Lepas tu tanya dengan Pak Ali pun tanya dengan Pakcik Din, orang rumah dia tahu tak benda-benda ni semua? Pakcik Din pun kata, sekarang ni masalahnya tahu ke tak tahu ke, kita kena bagi tahu. Kalau tak bagi tahu, masalah juga. Kita nak selesaikan. Lepas tu, lepas pada tu, Pak Ali kata, lepas dah dapat minyak dagu tu, ada satu lagi yang masalah. Masalah apa lagi? Dia ni ada mengamalkan ilmu pengasih. Yang setahu aku, memang aku pernah jumpa ilmu pengasih ni. Ini orang asli punya. Okey, tapi aku tak tahu belah mana punya orang asli. Tapi ini orang asli punya. Apa yang aku tahu, kedua-dua benda ni ada barang. Yang pertama minyak dagu, yang kedua dia ada simpan satu tulang babi. Tulang babi itu dia diselaput dengan rambut pontianak. Okey, rambut pontianak. Dia ada pintal dengan rambut pontianak. Lepas tu dia ada gulung dengan kain kuning. Dalam kain kuning tu dia ada air kencing anjing. Tapi benda tu tanam. Sebab apa tanam saya tak tahu. Kita orang dengar apa, ini lain macam punya kes ini hari kan. Lepas tu kita orang pun tanyalah bini dia. Okay, Pak Ali panggil lah bini dia orang. Borak lah. Bukan saya dengan Din. Saya dengan Din ni kita tak berhak pun nak campur. Sebab ini orang tua dengan orang tua lah. Kita orang ni pasang telinga je lah dengar. Pak Ali pun cakap macam ni. Sekarang ni arwah ni dah meninggal.
Okey, bila dah meninggal ni ada benda yang tak lepas dalam badan dia. Selama korang jadi isteri kepada arwah ni, ada tak benda-benda yang arwah cerita apa-apa yang disimpan ke, ataupun dia ada benda yang dia cerita yang korang tak sampaikan pada kita orang. Sebab ada benda yang tak lepas. Lepas tu diikutkan cerita ni, bini pertama dia yang tahu semua. Bini nombor 2 dia tak tahu. Bini nombor 2 dia memang cantik. Dan bini nombor 2 ni pun ketika itu pada tahun 2015, usia dalam 30-an lah. Memang cantik. Okay? Kan kita orang expect bini dia pun memang kena minyak yang confirm. Sampai kahwin lah orang kata. Lepas tu bini nombor 2 dia tak tahu apa. Memang tak tahu apa. Tak tahu apa semua kan. Lepas tu bini pertama dia cakap, Ustaz, saya nak jumpa personal dekat Ustaz. Lepas tu dia cakap dengan bini dia, madu dia lah, biar aku beritahu lah apa benda. Kau tak beritahu lah, nanti kan aku beritahu lah. So dia jumpa pakcik dia dengan Pak Ali. Kita orang ni cuy-cuy dengar lah. Dia cakap, arwah suami saya ni, saya tak pasti apa yang dia ada. Tapi yang saya pasti dalam almari dia ada satu kain tu kain batik lepas. Tapi kain tu busuk sangat. Kain tu busuk sangat. Saya pernah kemas dulu. Masa saya kemas dulu, saya jumpa kain tu. Dalam kain tu ada barang. Lepas tu bila suami saya kebetulan tu dia balik, dia nampak saya tengah pegang kain tu, terus dia marah saya. Dia marah betul-betul. Lepas dia marah saya tu lah, dia kahwin lagi satu. Oh, ya ke? Pak Ali kata, okey, dah faham dah. Yang nombor 2 tu, saya pun tak pasti. Tapi arwah selalu pergi kebun waktu malam. Kebun dia tak jauh daripada situ. Bila pergi tengok balik, dekat kebun, tempat lepak. Tempat ada pangkin. Saya pernah sekali ikut dia pergi sana. Masa tu dia minta saya hantar kain pelikat. Dia kata nak tidur kat sana. Saya tak tahu apa yang ada kat sana, saya tak tahu. Lepas tu tak apa, kalau macam tu dah senang kerja dia. Pak Ali kata tak apa, kalau macam tu dah senang kerja. Lepas tu dia kata, almari tu ada kat mana? Almari tu ada dalam bilik tu sini. Jadi kita orang pun pergilah. Saya okey, lepas tu saya kata dengan Pakcik Din pun bagi tahu dekat bini dia yang pertama tu lah. Apa-apa pun istighfar banyak-banyak, InsyaAllah benda ni kita selesaikan dengan baik. Lepas tu dia kata, Ustaz, saya tahu laki saya ni ada benda pelik-pelik, tapi yang pasti saya memang tak campur urusan tu. Tak apa. Lepas tu Pakcik Din dengan Pak Ali pun dekat, tak ada apa-apa. Sekarang ni kita selesaikan je. Yang lebih-lebih tu kita serah pada Allah je. Itulah, bila kita orang masuk dalam bilik tu, 4 orang masuk dalam bilik, tutup. Kenapa tutup pintu tu? Sebab tak nak bagi orang tengok. Maksud saya tu tak nak bagi tengok tu, tak nak bagi dia bini tengok. Lepas tu anak dia yang saya cakap tu, yang form 1 tu dah tidur lah. Maksud saya tu dah tidur lah. Mungkin dah malam kan, dah pukul berapa dah, 11 lebih kat pukul 12. Lepas pada tu kita masuk bilik, ada 3 almari kat situ. 3 pun almari baju. Bilik dia besar. 3. Lepas tu bila kita orang buka, saya dengan apa nama tu, Din tak buka pun. Kita orang duduk je. Bila Pakcik Din buka satu almari tu, memang ada baju kan. Bila Pak Ali buka almari yang kedua tu, tiba-tiba yang arwah tu macam dia bangun tau. Dia bukan bangun diri, dia kira bangun menegak. Berduduk lah. Bila berduduk tu, dia tunjuk tangan dia macam ni lah. Macam ni. Macam tu masuk ni macam dalam keadaan muka dia marah tu. Macam dia marah lah, kita nak usik barang tu. Barang dia. Dia bila bila dia buat macam tu, Pak Ali kata, dia cakap dengan Pakcik Din, dah aku dah tahu barang tu kat mana, kat sini. Lepas tu bila buat keluar baju, sampai ada kain. Last kali ada kain duduk belakang. Bila tarik kain tu, ya na'udzubillah, ada punya bau dia, habis satu rumah tu berbau. Bila tiba-tiba bau tu dekat pintu yang kita orang tutup tu, dia macam ada orang ketuk kuat. Kuat betul ketuk.
Lepas tu saya duduk sebelah pintu tu terperanjat lah. Kata Allahu Akbar. Lepas tu saya nak buka. Pak Ali kata jangan buka. Kenapa? Jangan buka. Jangan sesekali kau buka pintu tu. Lalu dia kata okey lah. Tak apalah. Lepas tu tengok pintu tu lagi dia tak pintu kan. Kalau katalah bini dia, mesti dia kata Ustaz nak masuk Ustaz macam tu kan. Tapi tak, ini dia berbunyi tam. Kuat betul bunyi dia. Lepas tu kan arwah kan duduk atas katil, ada katil. Bawa katil tu dengar macam bunyi gangguan lah, itulah gangguan yang kita orang nampak depan mata lah. Pengalaman yang betul-betul membuatkan kita orang ni jadi macam menakutkan, tapi semakin hari semakin nak benda tu. Semakin kita orang nak. Bila dah tarik, pakcik kata ada kain. Bila buka-buka memang ada satu minyak dagu. Sikit dia minyak dagu dia, tak banyak pun. Siapa dapat minyak dagu tu memang best lah kan. Minyak dagu. Tapi minyak dagu tu dia ada penghuni dia. Syarat nak memiliki minyak dagu ni, bila kau ambil minyak dagu ni, kau kena ambil satu lagi pendamping duduk dengan kau. Itu cerita dia. Kena duduk dengan kau. Bau minyak dagu tu memang bau yang agak menyakitkan hidung. Sakit betul hidung. Tak boleh bincang punya. Bau dia loya sampai nak termuntah. Lepas tu lepas dah jumpa barang tu, Pak Ali masuk dalam kain kuning. Kain yang ada tu dibakar terus. Dia bakar kat luar lah, Alhamdulillah. Lepas tu dia jumpa bini dia yang pertama. Dia kata, sekarang ni dekat mana tempat kebun tu? Kebun tu tak jauh daripada sini. Daripada sini tu nak pergi sana tu ada dalam 100 meter macam tu dah. Tak sampai 100 meter juga lah. Pada mulanya yang nak pergi tu Pak Ali dengan Pak Cik Din. Saya dengan Din tunggu. Saya kata tak boleh tunggu, kena pergi. Mana boleh tunggu, kita dah tengok depan mata macam tu, takkan nak tunggu kan. Jadi kita orang pergilah. Masa kita orang pergi tu masa saya kata dengan Pak Cik Din, kita orang nak pergi Pak Cik, tak boleh tunggu ni, bahaya tunggu di sini. Kita orang ikutlah pergi. Ikutlah jap, tak jauh pun. Masa dalam perjalanan tu saya kata dengan Din, kau heran tak? Bini dia pun boleh stay kat rumah tu kan. Apa pasal lah? Lepas tu Pak Ali bercakap, dah jangan cerita apa-apa. Kita ni tengah jalan laluan dia ni. Dan dia boleh tahu apa benda yang kita borakkan ni. Masa kita orang jalan tu, pokok berkocak-kocak kan. Yelah, kita nak ambil barang tu, mestilah benda tu akan jadi marah kan. Berkocak-kocak berbunyi kan. Sampai dekat, memang ada jumpa pangkin. Kat pangkin tu ada macam, ada kolej, tengok air tu pun macam dah lama air tu. Kolej, lepas tu Pak Ali kata, korang duduk sini biar aku pergi cari. Tak apa, aku guna cara aku. Dia bakar kemian, tak apa benda dia buat. Lepas tu saya nampak dia masuk dalam, semakin lama semakin hilang dia. Lepas dah hilang, agak lebih kurang kat 15 minit dia keluar. Bila dia keluar, saya nampak dia punya seluar dia macam dah kena selut. Selut tu macam tanah-tanah. Tu bila dia keluar, Pak Cik Din kata, mula-mula Pak Cik Din tu nak ikut. Dia kata, Pak Ali kata, tak payahlah, kau temankan budak-budak ni. Sekarang kita pergi berdua kan, budak-budak ni kat sini kan jadi hal pula. Kau temankan je. Ada kau ni mungkinlah semangat sikit budak-budak ni. Lepas tu, kita orang pun pergilah. Dah pergi, Pak Ali pun pergilah. Lepas Pak Ali pergi, lebih kurang 15 minit dia keluar. Lepas dia keluar tu, Pak Cik Din kata, macam mana? Jumpa ke? Ada kat tangan dia. Tengok memang ada dalam bekas, dalam lipatan kain kuning tu apa semua, memang ada tulang lah. Tulang tu tulang babi. Itu mengikut kepercayaan daripada orang-orang asli lah. Wallahualam. Siapa yang duduk dalam benda mistik ni mungkin dia tahulah benda-benda macam ni. Lepas tu, kita orang pun bergerak lah sampai ke, nak balik ke rumah tu lah, nak balik ke rumah tadi tu. Bila sampai ke rumah tadi tu, barang dah ada, minyak dagu dah ada, barang pun dah ada. Okay, barang tulang tu pun dah ada. Bila tulang tu dah ada, kita orang masuk, tengok arwah tu dah macam, dia punya keadaan dia dah semakin, dia kurus, tapi bila kita orang dah dapat barang tu, dia semakin mengecut lagi badan dia.
Dia semakin mengecut. Tu lepas tu Pak Ali kata kita kena musnahkan barang ni. Sebaiknya kita bakar. Okay. Jangan tanam nanti kan orang boleh buka, orang boleh ambil pakai. Lepas tu masa dekat ruang tamu tu, kan ruang tamu dekat depan rumah dia tu kan macam ada halaman rumah. Sampai kat halaman rumah tu, Pak Ali kata biar dia pergi buat lah. Kita nampak lah Pak Ali buat. Pak Cik dia lepak dengan kita orang. Dia bakar. Mula-mula saya nampak dia pecahkan minyak dagu tu. Lepas tu yang kain kuning tu, dia buka, ada tulang. Kat situ juga saya tengok dia letak macam ada beberapa sebut apa saya tak tahulah. Sebut tu setahu saya tu kapur barus tu sebab bau dia macam minyak kapak. Lepas tu dia bakar. Lepas dah bakar tu, kapur barus tu kan dia bila kita bakar tu kan dia lagi bau dia lagi kuat kan. Lepas dah bakar tu, Pak Ali pun dia baca dia punya mantra dia apa. Saya tahu benda tu melibatkan bomol dengan bomol lah. Dia bakar. Lepas Pak Ali lepas Pak Ali dah baca doa semua, benda tu saya nampak macam dah hancur. Dia kata alhamdulillah selesai. Jom kita selesaikan arwah ni secepat mungkin. Ketika itu dalam pukul 12.30 kan. 12.30, 12.45. Kita orang masuk dalam bilik tu tengok keadaan dah macam arwah ni memang dah dia macam mana bentuk arwah tu ibaratkan tulang dengan apa panggil tulang dengan kulit. Okey. Siapa yang rasa nak tengok gambar tu, nanti PM saya. Saya akan tunjukkan gambar tu. Sebab saya ada ambil gambar tu. Cuma saya minta siapa yang tengok gambar tu jangan diviralkan. Kalau viral, saya tahulah sebab saya simpan nombor telefon orang yang saya hantar tu. Okey, siapa yang nak tengok gambar tu saya akan bagi tengok. Sebagai membuktikan perkara tu terjadi. Tapi jangan diviralkan. Itu saya minta, jangan diviralkan. Lepas tu, bila dah selesai bakar tu, pakcik dia bercakap, okey dah. Kalau macam tu, kita boleh uruskan lah. Kita uruskan jenazah kat sini. Kita mandi-mandikan dia kat sini. Walau macam mana tu, itu antara dia dengan Allah. Dia ni masih lagi orang Islam. Kita kena selesaikan dia cara orang Islam. Pak Ali kata, betul lah tu. Okey. So, pakcik dia pun cakap, kain kapal mana? Saya kata, kain kapal kat van lah. Lepas tu Din pula cakap, alamak, kain kapal. Tadi aku potong kain kapal, tapi aku lupa nak bawa masuk kain kapal dalam van. Satu hal lah pula si Din ni. Aduh, Din. Lepas tu, Din pun cakap dengan pakcik, rasanya kain kapal saya tak bawa ni. Pakcik pun cakap lah dengan dia. Dia cakap, kenapa kau tak bawa? Tadi masa pakcik datang tu, saya tengah potong kain. Sambil-sambil tunggu tu lah. Lepas tu, datang-datang tu naik van, terlupa pula nak bawa set-set yang ada tu. Lepas tu, pakcik dia cakap, kau cuba tengok dalam van, kau ada satu ke. Tapi setahu aku dah tak ada dah. Alhamdulillah. Lepas tu, bila tak ada tu macam mana? Cakap, bila tak ada tu, macam mana kan? Lepas tu, kalau tak ada, nak kena ada lah. Takkan nak ke bumi dengan kain biasa. Lepas tu, nak kena balik Damansara ni dengan tu. Lepas tu, Din pun, saya katakan Din, kau ni satu hal lah dia. Lepas tu menusahkan aku lah Din. Cakap, aku tak ingat Pi. Kau pun bukan nak ingatkan aku. Lepas tu, saya katakan Din, tak boleh buat apa ni. Nak kena tengok. Lepas tu Pak Ali pun cakap dengan saya, tak apa, aku tengok, aku temankan kau pergi dekat van tu, kita tengok apa Din. Lepas tu pakcik dia kata, tak apalah, korang pergilah berdua kat sana, tak ada apa-apa kot. Jangan ada fikir-fikir sangat lah. Korang ni dah fikir benda pun tak ada dah. Saya dengan saya dengan Din pun bagi tahulah, Din,
Aku rasa tak ada apa-apa kot. Lepas tu Pak Ali tu bukan Pak Ali Pak Ali. Saya bagi nama dia Pak Ali, okey. Bukan Pali. Saya bagi nama dia, bukan nama sebenar, okey. Bukan nama sebenar. Saya bagi nama dia supaya tak keliru saya dengan pakcik dia tu. Pak Ali pula bagi saya apa nama tu? Bagi saya satu keris pendek keris. Dia kata apa-apa pun sandar kepada Allah. Okey, ini semua asbab je. Kau bawa lah keris ni, simpan dalam poket kau, pergi sana. InsyaAllah dia akan, benda tu kita melindungi sesama kita lah. InsyaAllah tak apa-apa. Saya dengan Din cakap, okey lah Din. Lepas tu dalam perjalanan tu memang tak borak. Sebab apa tak borak? Tak nak borak. Memang yang penting kita orang ni sampai cepat dekat van tu. Bila sampai cepat kat van tu, kita orang pun buka pintu van. Buka apa nama tu, buka pintu belakang, kita orang cek lah, memang tak ada kekapan, memang tak ada. Sebab pakcik dia dekat memang tak ada kekapan tu kan. Selalunya dia ada simpan 2-3 set, tapi mungkin dah pakai ke kan. Sebab pakcik dia ni kalau dia uruskan jenazah, kalau dekat-dekat dia tak panggil kita orang. Kalau yang macam kena keluar daripada kawasan Damansara tu ke atau mana, dia bawa jemput kita orang. Kalau tempat-tempat ni tak ada lah kan. Okey. Lepas tu saya kata dengan Din, disebabkan ni kelalaian kau bawa van ni, aku duduk sebelah. Dia berdekat, tak ada hal tapi kan. Tapi cakap dengan Din, okey ke tak? Kata Din, kau okey tak? Aku okey je. Jom lah cepat-cepat pergi. Kita orang nak pergi ke Damansara tau sebenarnya ni. Daripada situ nak pergi Damansara tu, walaupun tak jauh, tapi malas nak pergi kan. Alah, nak kena patah balik, letih betul lah. Lepas tu bila kita orang pergi, Din dah start kereta, dah start van, U-turn, terus pergi. Dia tak sampai 10 km, sampailah dia punya pekan apa yang ke kiri tu, nak pergi ke apa nama UIA Gombak tak saya. Kita orang ikut jalan tu lah. Jalan tu pun seram juga, bukan seram apa, jalan tu gelap. Bila dah takut, macam-macam lah fikir. Lepas tu bila dah masuk dalam van, dah bawa tu, jalan pun dah mula terang kan, ada lampu kuning kan. Dalam van tu berbual dengan Din. Dia cakap, Din, aku tak sedar hati lah Din. Bukan apa kan, dia macam lah orang tua tu kan. Cakap tu, tapi ini first time ni kita dapat kes macam ni. Apa-apa pun ini adalah pengalaman ni kan. Bukan senang dapat pengalaman macam ni kan. Tu lah dia. Tapi itulah, kita berdua pula dalam van ni. Kau pun satu, kenapa tak angkat, tak bawa? Lepas tu dia kata, aku tak teringat. Memang aku dah lipat dah kain-kain tu, tapi tak teringat lah nak bawa. Tu tak apalah, nak salah-salahkan pun, nak pun kena ambil juga kan. Kita orang pun bawa, dia pun bawa lah, meluncur dengan lajunya bawa kan. Laju juga dia bawa, dekat 100 juga dia bawa. Van baru, van cantik. Sampai masa dalam perjalanan tu memang tak ada apa-apa berlaku. Alhamdulillah, sampailah dekat Damansara tu, dia ambil set kapan tu ada dalam 3-4 set dia bawa. Sebelum nak gerak tu, kata dia, kapur barus mana? Sebut cedana mana? Apa semua saya ingatkan dia. Okey, memang dah ada lah. Memang dah complete set dah. Memang dah ada. So bila dah ada tu, kita orang pun meluncur lah jalan nak pergi balik ke Gombak sana. Dia yang membuatkan jalan jadi seram tu, bila kita orang sampai dekat area nak sampai ke Mimalin tu, yang buat seram tu sebenarnya. Bila dah ambil ke kapal tu, kita orang pun jalan balik lah. Din yang bawa van lah. Sebab saya kata dengan Din, ni semua salah kau ni Din. Jalan, waktu tengok jam pun dah dekat pukul 1.30 lah, 1.45 dah. Laju juga dia bawa kan? Bila dah ambil kain tu, kita dah masuk kawasan Gombak tu. Okey, sampai lepas daripada Masjid Zakaria tu, terus tu apa orang kata, bila jalan tu, apa yang datang pula kali ni, kita orang tak jumpa tempat yang kita nak pergi tu, rumah yang kita nak pergi tu. Saya jalan dekat 2 kali kita orang jumpa apa nama tu, kubur yang kat belah kanan tu. Tak silap saya lah, belah kiri tu dia ada kedai makan yang
cawan minuman air buah gelas besar. Gelas besar belah kiri. Din bawa. Apa pasal kau rasa lama Rasa lama tau, rasa lama. Lepas tu tengok, rasa lama pun saya sempatlah tengok minyak kan, minyak separuh lagi. Din, bila pusing tu, lepas tu saya kata dengan Din, bukan jalan ni kita dah lalu ke? Lepas tu dia cakap, aku ingat aku seorang je perasan, kau pun perasan. Tu ada Din. Ni kat mana ni kan? Jalan yang sama lah kita nak pergi ni. Okey, jalan. Lepas tu jalan. Kali ketiga tu pula jalan yang sama juga. Sudah. Aku kata dengan Din, aku rasa ni tak syok badan lah Din. Tak sedap lah. Lepas tu Din pula cakap dengan saya, tadi Pak Ali ada bagi kau keris kan? Keris? Mana keris tu? Keris dalam poket lah. Saya pun seluk lah poket saya. Bila seluk, keris tu ada. Waktu cakap dengan Din, kau nak buat apa dengan keris ni? Tak payahlah Din, kita nak percaya pada benda macam ni. Kita nekat lah Din, aku rasa tak ada apa-apa ni. Lepas tu Din cakap, tak ada apa. Kau cakap, 3-4 kali dah kita lalu tempat yang sama ni. Lepas tu kata, Abi nak buat macam mana ni? Tak apa, berhenti tepi jalan. Aku telefon pakcik. Bila Din nak telefon pakcik, telefon dia dah mati. Maknanya dia pun tak sedar telefon dia bila mati. Maknanya handphone dah habis lah, bateri habis. Tinggal lah handphone saya. Saya pun telefon lah. Telefon tak dapat macam out of coverage area. Sama ada saya punya line ataupun Pakcik Din dengan line. Kita orang telefon Pak Ali. Bila telefon Pak Ali, yang angkat anak dia. Baru kita dah ingat, rupa-rupanya dalam telefon yang kita telefon tu bukan nombor telefon Pak Ali, nombor telefon anak dia. Betul lah tu. Macam mana pula dah stuck kat tepi jalan tu. Kita orang tengok jam, dah dekat 2.30 dah. Sudah 2.30 dah ni. Apa hal yang lama-lama sangat kita kat tepi jalan ni. Lepas tu Din pun cakap, tak apa, kita cuba lagi sekali. Istighfar banyak-banyak, kita Al-Fatihah, kita baca kursi, insyaAllah. Yakin. Lepas tu bila dah baca, saya pandang muka Din, dia pandang muka saya, okey jalan. Bila kita orang jalan bawa van tu, bila Din bawa van tu, sama juga tempat yang sama. Bila tempat sama, saya kata, Din, macam ni Din, biar aku yang bawa van. Engkau duduk tepi, aku cubalah. Apa yang aku ada, aku cuba. Betul, dia kata, okey lah. Tapi kalau nak tahu lah cerita dia, masa nak tukar driver tu, kita orang tak tukar. Maksud saya, saya pun tak keluar daripada van, dia pun tak keluar daripada van. Terus tukar dalam tu juga kan. Punya takut sebenarnya. Takut. Itulah dia kan. Kadang-kadang kita ni takutkan benda tu lebih daripada Allah. Macam ni lah jadinya, takut kan. Tu bila dah tukar tu, saya pun bawa van tu macam biasa lah, dia auto. Bila bawa tu, saya tenang, saya selawat banyak-banyak. Ya Allah, kau temukanlah aku jalan. Kau temulah, ini dah pelik ni, saya kata kan. Doa je lah hati, bawa. Bila dah bawa tu, saya bawa. Lepas tu semakin lama, semakin dalam. Dalam hati saya, Allah, lega. Memang jalan ni. Maknanya kita orang tak kembali balik kat jalan tadi. Alhamdulillah. Lega, Alhamdulillah. Lepas tu kita orang pun terus. Tapi tak jumpa tempat tu. Tak jumpa kawasan perumahan yang kita orang nak pergi tu. Saya tengok jalan tu semakin ke depan tu. Semakin ke depan tu maksudnya jalan tu macam nak pergi, ya Allah, saya cakap jalan tu dah bukan jalan yang saya pergi tu. Jalan tu dia makin lama makin ke depan. Lepas tu dia cakap, ini kita dah ke depan sangat Nabi. Saya cakap, ya tu. Lepas tu dia kata, sudah, patahlah balik. Pusing balik. Bayangkanlah, kita orang berdua bawa van jenazah, pusing balik benda tu dah macam apa dah. Bila dah pusing balik, saya kata dengan Din, kau ingat kan tempat tu kan? Ingat. Aku bawa slow Din. Dalam 40 je aku bawa. Ketika itu, saya ingat saya dah nak dekat pukul 2 lebih, 2.30 macam tu. Kat pukul 2.45 lah.
kawasan tu memang kawasan gelap lah. Kawasan tu kawasan gelap. Orang-orang situ pun dah tak keluar. Tempat tu pun tak ada kereta lalu lalang. Sebab jalan tu jalan lama nak pergi Pahang. Tu pelan Allah tak jumpa jalan tu. Bila kita orang terus tahu dah sampai dekat apa nama tu, kalau saya daripada Danau Kota tu, kubur yang saya kata tu belah kanan. Kali ni kubur tu belah kiri pula. Lepas tu dia cakap, Pi, ini kita dah salah jalan ni. Ni dah ke depan sangat ni. Dah tempat Dadi pula kita ni. Cakap, aduh Din, macam mana Din? Terus kita orang pun pusing lah. Pusing balik. Bila pusing balik, dekat apa nama tu? Dekat restoran yang air buah gelas besar tu kan ada, kalau perasan ada kedai guncit situ. Ada satu pakcik lah kat situ kan. Dia tengah duduk kat situ. Dia cakap, korang ni dah kenapa 3-4 kali aku nampak van ni kat sini kan? Cakap kita orang nak pergi sana. Lepas tu korang dah kena kacau tu. Lepas tu Din pun tiba-tiba Din usik saya. Dia kata, Pi tak payah Pi, kita tunggu je lah Pi. Tak apa pakcik, kita orang nak jalan ni. Lepas tu kita orang jalan lah. Bila sampai depan tu, dia suruh saya berhenti. Pi, berhenti. Saya kata dengan dia, kenapa Din? Macam ni Pi, apa kata kalau kau azan? Lepas tu saya fikir, betul juga azan lah. Lepas tu saya dalam van tu buka tingkap, saya azan. Lepas saya dah azan, masa saya azan, ketika saya azan tu macam sayu lah. Tak tahu, sayu tu membuatkan saya macam nak menangis. Mungkin ketika itu saya azan sambil dalam keadaan saya ketakutan. Saya pun azan. Bila dah azan, Din pun lepas saya dah habis azan, Din pun sambung kamat. Dia sambung kamat. Lepas tu dia berdoa, dia minta, ya Allah, sesungguhnya kami ni nak menguruskan jenazah, nak memudahkan urusan. Lepas tu Din berdoa, dia kata, ya Allah, sekiranya kekilafan tu datang daripada kami minta ampun dan maaf, pemudahkanlah urusan. Jadi lepas tu saya padam ke Din, kita orang okey lah. Dah lepas habis doa tu, dia dekat, dah Pi, jalan Pi, kali ni kita dekat Pi, InsyaAllah Pi. Kata Din, okey Din, kita pun jalan sampai depan. Alhamdulillah kita bertemu rumah yang kita nak jumpa tu. Bila kita orang sampai kat situ, kita orang parking van kat situ, saya bawa keluar lah set apa semua, lepas tu bila dah bawa keluar set, dah keluarkan set semua tu, kita orang terus pergi nak atas. Sampai atas, ada benda yang kita dah tinggal. Ada benda, kunci van tu tertinggal kat dalam van. Maknanya saya offkan enjin, tapi saya keluar, lupa nak tarik kunci tu. Tapi tak ada apa-apa pun sebab van tu pun bukan ada auto lock. Saya matikan enjin tapi lupa nak tarik kunci tu. Cuma saya terus pergi ambil barang dekat belakang, dekat tempat tu, kain tu dengan tu, terus pergi nak atas. Lepas tu sampai atas tu, pakcik dia cakap, korang ni apa hal lama sangat ni? Lepas tu pakcik, saya kata dengan pakcik Din, pakcik, kita orang kena kacau pakcik. Lepas tu Pak Ali pun senyum. Pak Ali kata, tak ada apa lah tu, yang penting sampai sini. Kita orang kena kacau pakcik. Lepas tu Pak Ali cakap, mari sini korang berdua, mari sini. Lepas tu tak apa dia baca kan. Tapi saya tahu sebenarnya dia, tak apalah, itu ilmu dia kan. Saya nampak dia baca mantra lah. Baca. Lepas tu dia kebas-kebas saya dengan kain dia. Kebas. Lepas tu jadi semangat tu dia pulih sikit lah. Tak banyak pun, pulih sikit lah. Terus kita orang ke dalam, masuk dalam, uruskan jenazah tu. Masa pengurusan jenazah tu, kita orang bawa masuk dalam ni lah, dekat bilik air kat belakang tu kan. Bilik air belakang tu tak besar pun, tapi mandi kat situ lah, sebab takkan nak mandi dalam bilik kan. Mandi kat situ, uruskan kat situ. Masa dah uruskan kat situ, kita orang kapankan dia kat dalam rumah. Okay, dah balut dengan kain batik lepas tu, balut supaya tak nampak aurat dia. Sampai dekat ruang tamu tu, kita orang balut dia lah, balut dan kapan lah.
Lepas dah balut dengan kain kapan, apa semua, selesailah untuk pengkebumian tersebut. Lepas dah selesai, Pak Cik Din cakap dengan isteri dia, isteri arwah lah. Sekarang ni kami nak kebumikan dia. Lepas tu bini arwah kata nak kebumikan mana? Kawasan ni tak boleh bumi, tak boleh kebumikan sebab ada sebab-sebab dia lah. Tapi Pak Cik Din dah mau cerita lah. Cuma kita kebumikan dia dekat janda baik. Okay? Dekat janda baik. Itu tempat kawan dia lah. Minta tolong rumah sana lah. So benda tu pun, lepas tu bini dia pun cakap macam ni lah Ustaz, arwah pun dah tak ada. Dia apa nama tu, kita orang ni pun tak tahulah nak pergi nak macam mana kan. Sekarang ni saya ingat saya dengan madu saya ni ingatkan tak ikut lah untuk pergi ke bumi kan ni. Sebab saya ingat kejap lagi dalam lepas subuh nanti saya nak balik Johor. Sebab kat sini pun dah tak ada siapa kan. Dia nak bawa anak dia. Yang bini pertama pula cakap nak bawa anak dia. Lepas tu ini satu benda yang berlaku lah. Lepas kita orang mandikan arwah, bini nombor 2 dia tiba-tiba jadi bodoh tau. Jadi macam mana Jadi macam tak tentu arah tau. Dia tak bercakap, dia diam. Lala sekali Pak Din ni, Pak Ali ni macam perasan lah. Dia pun pergi jumpa dengan arwah, dengan bini arwah. Dia kata, cik okey tak? Tahu apa dia kata? Dia cakap, saya kat mana sudah. Kat mana? Awak dekat Gombak lah. Lepas tu, kat Gombak, saya tak faham. Saya kat Gombak. Saya kat mana ni sebenarnya? Dia kata, ini bukan rumah saya, dia kata. Saya pun dalam bila saya dengar apa yang Pak Ali tu borak dengan bini dia, bini nombor 2 tu, dia jadi macam, awak tak ingat langsung ke? Tak, saya tak ingat langsung ni. Saya kat mana ni sebenarnya? Lepas tu, sekarang ni apa yang awak ingat? Dia cakap, dia tak ingat langsung. Dia kata dia memang tak ingat langsung. Cuma yang dia ingat, dia pergi makan. Dia pergi makan dekat Allahu Akbar, dekat Tanjung Harapan. Dia pergi makan dekat Tanjung Harapan. Dia pergi makan dengan seorang lelaki. Lepas tu terus Pak Ali, ayah Pak Ali terus cakap, okey tak apa, saya dah faham. Lepas tu Pak Ali cakap dengan Pak Cik Din, okey, aku dah faham dah apa yang berlaku sekarang ni. Kenapa? Bila benda tu dah mati, kita pun dah habiskan benda tu. Jadi kesan minyak dagu yang kena dekat perempuan ni pun dah habis. Sekarang ni dia menjadi diri dia yang sebenar. Lepas tu kebetulan pula masa kita cerita tu bini pertama dia dengar. Macam Astaghfirullahalazim, saya dah agak dah. Cakap, kita pun terperanjat lah. Tak perasan pula bini dia kat sebelah tu orang. Lepas tu dia kata tak apalah. Benda pun dah jadi, kita nak bising-bising pun tak boleh juga. Benda semua dah berlaku. Lepas tu saya kata dengan bini pertama dia, ada tak nombor telefon keluarga dia? Tu bini dia kata ada. Bini pertama dia tu telefon bapak pada madu dia. Bila telefon, bila telefon, katanya nak jumpa, ada hal mustahak. Bila dah dengar cakap tu, terus Pak Ali ambil telefon tu, berbual dengan bapak kepada apa nama tu, madu nombor 2 tu lah. Cakap, tapi masa dia borak tu jauh lah, kita tak dengar. Lepas tu dia cakap macam ni lah, kita uruskan jenazah ni dulu. Lepas tu nanti kan apa nama tu, bapak dia on the way datang. Apa yang saya tahu, bapak dia duduk kat Bukit Belacan. Lepas tu cakap dengan bini dia, kami uruskan jenazah ni dulu. Nanti bila bapak dia datang, telefon kita orang. Lepas tu kita orang cakap lah dengan Pak Cik Din, Pakcik, lagi nak menguruskan jenazah ni macam mana? Kita pergi bertiga ke berempat? Lepas tu Pakcik pun cakap kita pergi berlima. Siapa lagi seorang? Pakcik,
Pak Ali, saya, Din, seorang lagi tu arwah. Pakcik ni spoil lah, boleh buat lawak lah time tu kan. Tu saya kata dengan Pakcik Din, Pakcik, saya cakap terus terang Pakcik, saya memang nak duduk depan. Pak Ali pun cakap, tak apa, biar saya duduk belakang, jangan risau. InsyaAllah. Lepas tu dalam tengah-tengah borak tu, Pak Ali sempat ada kata, mana keris yang saya bagi tadi tu? Ada, saya pulangkan balik. Lepas tu, tengah malam kan, kita orang usung jenazah tu turun ke bawah. Sebab van tak boleh naik dah tu, dia jalan dia tu berdenai. Kita orang usung jenazah tu pergi bawah, usung. Lepas tu sampai dekat bawah tu, kita orang buka bonet belakang tu, bonet belakang. Apa nama tu, keranda tu kita nak turunkan. Kita orang buka daripada dalam, kita letak kat dalam tu juga kan. Lepas keranda tu dah buat keluar, letakkan jenazah kat situ. Lepas tu tutup yang keranda, tutup. Lepas tu kita orang cakap, pakcik dia kata tak apa, biar pakcik yang bawa sebab jalan tu pakcik tahu. Kita orang pun pergilah, dada baik. Pak Ali duduk belakang. Okay, bila Pak Ali duduk belakang, saya dengan dia duduk depan. Tapi masa sampai bawah tu, sebelum nak gerak tu, saya cakap dengan siapa nama tu, Pakcik Din. Pakcik, saya nak beritahu ni Pakcik, tadi masa kita orang bergegas naik atas ni, kunci tinggal kat bawah. Lepas tu, lock tak kita van tu? Tak lock. Tak apalah, tak ada apa kot. Korang ni apa benda lah, kain-kapan tinggal, kunci tinggal, semua ni lah tinggal. Berapa kali dah buat kerja ni, takkan lupa lagi. Cakap, tak ada, kelang kabut kot. Tak apalah, benda ni jadikan dia sebagai iktibar lah. Ingat, sebelum kita nak buat apa-apa sesuatu benda tu, biar kita check, biar 3-4 kali check pun tak apa kan. Supaya kita tak buat 2-3 kali kerja. Ni dah 2-3 kali kerja lah korang ni, 3-4 kali nak kena patah balik. Okay, jadi sampai dekat bawah tu, kita orang pun dah uruskan, dah masuk dalam tong semua. Alhamdulillah, kunci tu masih ada kat steering tu lagi. Pakcik Din pun start van tu. Bila dah start van tu, dia kata, okey, saya nak patah balik ni, kita isi minyak dulu. Sebab jalan jalan kita nak ikut tu, nak pergi ke apa nama, Allahuakbar, jalan yang kita nak ikut tu. Okey, saya bagi tahu siapa yang duduk Gombak, dia akan tahu jalan tu. Jalan tu dia boleh pergi ke Genting Sempak, dia boleh pergi Genting. Okey, dia boleh pergi Genting. Nak pergi ke Genting tu pun jauh juga tu. Jalan tu kebanyakannya lori yang guna. Banyak lori lah yang bawa pasir ke, bawa kayu apa kan. Jadi kawasan tu tak ada sesi minyak. Jadi kita kena patah balik, isi dekat Gombak. Bila isi dekat Gombak, terus kita ikut jalan tu. Saya kata dengan Pakcik ni, kenapa nak ikut highway je? Lepas tu Pak Ali kata, tak apa, jangan ikut highway, ikut jalan ni. Ada sebab-sebab dia. Kenapa? Lepas ni saya akan beritahu. Kita pun ikutlah jalan tu. Masa dah ikut jalan tu agak seram lah. Saya perasan bila Pak Cik Din bawa van tu, kita orang perasan jalan tu dia memang gelap. Dia berliku-liku lah jalan dia, berselekor sampai kalau perasan kita akan jumpa satu jambatan. Mungkin jambatan. Saya pernah dengar cerita kawan-kawan saya kat Gombak tu beritahu, dekat jambatan tu banyak orang aksiden mati kat bawah tu. Dah lah kita orang bawa satu jenazah yang agak rare. Tu ikut pula jalan tu lagi lah, macam-macam benda fikir kan. Lepas tu bila tengah bawa tu, tiba-tiba lepas pada jambatan tu, depan sikit dia ada satu selekor ke kiri. Selekor tu dia macam U-turn tu, tapi bukan U-turn, dia selekor lah. Daripada jambatan tu kita boleh nampak highway kat dalam, kat belakang. Nampaklah jalan tu macam U-turn, tapi bukan U-turn, dia punya pusingan dia tu macam U lah. Lepas dah pusingan tu, jalan tu jadi berkabus. Sebab berkabus tu salah satu sebabnya sebab sejuk. Alhamdulillah, sejuk. Lepas tu Din pula macam biasalah, dia akan selap belakang tu, dia tengok Pakcik Ali tu, Pakcik okey tak? Cakap, Pakcik okey je, tak apa, jalan je. Masa tutup tu, terus Din buka balik. Bila dia buka balik, dia pandang, terus Din tepuk perut saya. Pi, kau tengok belakang tu, Pi.
Waktu saya memang nak tengok lah, saya pandang cermin. Bila saya pandang cermin, saya nampak dekat belakang tu ada lembaga. Itu adalah arwah yang meninggal tu. Saya rasa tu jelmaan dia lah. Muka dia agak mengerikan lah. Muka orang dah mati tapi kecut muka dia. Dia tak hitam tapi dia salah satu kenapa dia bukan hitam tau, sebab dalam tu kan gelap. Lepas tu tiba-tiba Pak Ali cakap, dah tak payah nak pandang belakang tu, pandang depan je. Saya nampak Pakcik Ali tu tengah berzikir. Dia orang lama, dia ada ilmu. Sebab tu dia kata biar dia di belakang. Ada sebab-sebab jugalah benda tu. Ada sebab jugalah kenapa dia ikut kan. Ada sebab, semua bersebab dia ikut. Lepas tu bila lepas pada tu, kita orang sampai dekat Genting. Kita orang sampai dekat Jalan Selekoh tu keluar. Bila keluar tu, kalau kita ke bawah tu nak pergi ke Genting Sepah tak saya. Tapi kita tegus sebab dia itu janda baik. Terus. Bila dah sampai ke signboard nak pergi ke janda baik tu, pakcik dia pusing dalam dulu, dia masuk dalam dulu, dia nak pergi beli jajan sikit lah. Dengan air apa semua. Kita orang dekat rumah tu pun tak ada jamu apa-apa. Haus semua ada lah. Sampai situ saya dengan dia pergi beli. Pakcik dengan Pak Ali kat situ lah. Tak ada makna, tak ada sebab nak tunggu dekat van tu. Kita pergi beli air kopi, beli rokok, beli apa semua kan. Sampai dekat situ, pakcik kata, kita minum dalam van lah. Sambil-sambil tu kita terus pergi ke Janda Baik. Jangan lama sangat. Sebab masa tu dah pukul 3.30 dah. 3.30 ke 3.45 dah. Kita jangan lama-lama sangat. Seboleh-bolehnya kita kena sempurnakan mayat ni sebelum subuh. Sebab lepas subuh nanti kan, ataupun time subuh nanti kan orang tahu, orang nampak. Okay. Pakcik Din pun telefon kawan dia yang dekat Janda Baik tu. Dia call dia kata macam mana? Okey, dia kata kubur dah ready dah. Kubur semua dah ready lah apa semua. Dia cakap, apa yang lama sangat korang ni kan? Dia cakap, tak ada apa-apa, ada hal sikit apa semua. Bila ada hal, kita orang masuk dalam van lah. Lepas tu saya kata dengan pakcik nak saya bawa ke apa? Pakcik dia kata tak apa, biar pakcik yang bawa. Nanti balik korang bawa. Okey? Balik korang bawa. Biar pakcik bawa. Tunjuk jalan dulu. Pakcik dia bawa lah. Kita pun minum apa semua kat dalam van. Pakcik Ali kat belakang. Dia pun minum apa semua. Kita orang pun sebenarnya tak nak tengok belakang dan tak nak pun buka pintu belakang tu. Bukan tak nak pun selak tengok belakang tu. Sebab rasa-rasanya tak perlu kot kan. Lah kita pun takut kan. Takut lah bunyi dia. Teruslah jalan. Kita nak pergi ke Janda Baik. Jalan tu dia agak sunyi juga jalan tu. Dan lagi pun dah pukul berapa kan, sunyi lah. Bukan ada kereta, bukan ada motor. Tak ada lah. Orang jalan pun tak ada kan. Jalan. Cuma adalah 1-2 kereta yang lalu situ. Ya, bila bawa van tu, tiba-tiba pakcik kita orang dah masuk dah jalan nak pergi ke Janda Baik tu. Bila pakcik dia bawa tu, tiba-tiba dia cakap astaghfirullahalazim. Maknanya dia terpelecok ke belah kiri. Bukan accident dia macam ke kiri. Lepas tu bila ke kiri tu, sempatlah saya tarik gear tu pergi ke N. Lepas tu saya kata dengan Pakcik Din, kenapa pakcik? Dia kata tak ada apa-apa. Lepas tu jangan pakcik. Lepas tu tiba-tiba Pak Ali selak pintu di belakang tu. Dia kata, Din, dia bukan pagi dia kata pakcik, dia kata kau teruskan je. Apa yang ada depan mata kau tu kau abaikan je. Kau jalan je. Lepas tu dia cakap dengan Din, Sopi. Dia tak panggil si Sopi, dia panggil Sepi. Din, Sopi, korang tak payah nak fikir-fikir apa-apa. Istighfar banyak-banyak, baca ayat kursi. Kita sampai cepatlah kat situ. Tu je lah. Lepas tu dalam perjalanan tu, lepas tu Pakcik Din pun dia baca kursi. Lepas tu kan saya ada beli air mineral water kan. Mineral water tu dia ambil wuduk. Dia kat luar dia ambil wuduk apa semua. Lepas tu dia, sebelum dia naik van tu, saya tengok dia kamat. Dia Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Macam itulah dia kamat. Lepas dia dah kamat, dia masuk. Lepas tu saya pandang muka, pakcik pandang muka saya dengan Din. Lepas tu tak ada apa-apa lah, kita teruskan. Lagi pun dah tak jauh dah ni. Memang tak jauh lah.
bila dah jalan tu, kita orang ni sebelum naik van dekat Gombak tu, pakcik dia awal-awal lagi dah warning, jangan buka radio. Tak tahu kenapa dia tak bagi. Sampai sekarang pun saya tak tanya kenapa. Cuma dia kata jangan buka radio tu je. Jadi apa nama tu, teruskanlah jalan sampai dekat tempat yang kita nak pergi tu, lagi 5 kilometer lah pakcik dia kata, lagi 5-6 kilometer ni kita sampai lah tempat tu, tempat tanah perkuburan tu. Tanah lama tau, kubur lama. Sampai sana, kawan sampai sana, belum sampai sana. Dalam perjalanan ke sana tu, tiba-tiba telefon berdering. Telefon pakcik Din lah. Siapa nama tu, bapa kepada yang bini nombor 2 tu telefon. Sebab masa kita orang balik tu, masa kita orang nak pergi janda baik tu, pakcik Din ada bagi nombor telefon dekat bini yang pertama tu. Kalau ada apa-apa dah sampai, bagi nombor telefon dia. So dia pun beritahu. Dalam borak-borak tu, dia selap pintu belakang, dia bagi dekat Pak Ali. Bila Pak Ali borak, saya dengar lah cerita dia. Lepas tu saya kata tak ada apa-apa lah, ni sekarang ni, nanti Kang, esok lusa nanti Kang, saya datang rumah. Kita ubatlah anak tu. Sebab apa, anak tu dah kena dah tu. Sekarang ni benda tu pun dah tak ada dah. Cuma dia punya bekas-bekas kesan-kesan tu ada lah. Sekarang ni pun dia tengah blur tu. Dengar cerita macam tu lah. Tak apa, nanti Kang, yang penting awak bawa balik dulu. Sebaik-baiknya awak nak balik ke Bukit Belacan tu, bawa sekali dia punya madu dia yang pertama tu. Dia anak dia sekali, bawa sekali apa semua. Nanti Kang, besok tu diorang nak balik Johor tu, minta tolong hantar ke stesen bas ke apa kan. Alhamdulillah lah, kira bapak kepada yang perempuan tu pun nak membantu kan. Bawa lah balik. Okey. Lepas tu Pakcik Ali kata tak apa, nanti saya akan datang rumah, saya akan tengok apa yang patut apa semua. Dalam perjalanan sambil-sambil borak, saya dengar tu sampailah tempat yang dituju. Karya kat situ ada 2 orang saja, iaitu penggali kubur. 2 orang dia penggali kubur. Kalau nak cerita, benda ni macam masa seluduk mayat pun ada tau. Tapi taklah, sebab kita nak menguruskan jenazah dengan baik kan. Dan kat mana pun dia tanam pun tak kisah. Yang penting pengurusan tu bagus lah. Pengurusan tu baik. Kita nak menguruskan dia, tak lebih pada tu pun. Bila sampai situ, kita bawa turunkan jenazah tu diturunkan, tak bawa turun stretcher tu, tak bawa turun tau. Kita keluarkan dia punya keranda tu sebab tak nak bagi dia masuk ikut pintu belakang. Bawa turun, kita usung mayat tu masuk ke dalam kubur lah. Lepas masa dalam kubur tu, kejadian pelik tu, secara jujur saya cakap, kejadian pelik tu tak terlalu ekstrim dekat Gombak. Cuma kita orang nampak kelibat tu biasa. Lepas dah ke bumi, dah uruskan apa semua, tak ada talqin tak ada. Selesai apa semua, kita orang pun balik lah. Daripada pukul 5 suku tu kita orang tayar dah bergerak daripada daripada Allahu Akbar, daripada jadi baik tu nak pergi balik. Tapi kita orang nak kena singgah ke Danau Kota dulu sebab nak hantar Pakcik Ali. Masa nak balik tu, pakcik dia kata, korang okey tak ni? Saya kata okey je apa semua. Tapi saya cakap dengan Pakcik dia kalau larat bawa kereta lah, bawa van lah. Saya tak larat lah, kita nak tidur lah. Lepas tu Pakcik dia kata tak apalah, korang tidur lah dua-dua. Nanti sampai dekat Danau Kota nanti kan kita tukar. Okay. Masa dalam perjalanan nak pergi Danau Kota tu, saya dengan Din memang tak tahu apa. Sebab kita orang tidur. Sampai dekat Danau Kota, lebih kurang pukul 7 ke. Keluar ikut jalan highway. Kat pukul 7 ke lah. Tapi van pun Pak Din ni kalau bawa kereta dia tak laju, bawa van tak laju. Dia orang tua kan, dia jenis slow motion, tenang-tenang dia bawa. Sampai dekat Danau Kota tu, dah pukul 7 tu lah. Time tu pun dah terang tak terang sangat, terang
terang pagi lah, terang pagi. Tapi tak adalah terang sangat. Okay. Tak ada terang sangat. Okey lah time tu. Lepas pada sampai dekat dalam kota tu, kita